Samad merupakan moderator anda dan akan mengangkat topik cinta pada Rasulullah asas iman. Jadi ditemani saya pada malam ini untuk program perbincangan rakyat demi Melayu, kita akan bersama dengan Ustaz Sofan bin Halim yang merupakan pengerusi Pertubuhan Pendidikan Al-Aliyah Sikamat Seremban Negeri Sembilan. Kita akan bersama dengan Maulana Wan Muhammad Tahir bin Muhammad Noh yang merupakan pengerusi Pertubuhan Al-Mazahiri, dan kita ada Ustaz Said Faiz Al-Idrus yang merupakan Timbalan Tanfiziyah 1 Nahdlatul Ulama Malaysia. Jadi dengan itu perbincangan rakyat demi Melayu mengucapkan selamat datang kepada Ustaz Sofan Halim untuk perbincangan tentang Rasulullah dan umat Islam pada hari ini. Assalamualaikum dan selamat datang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, apabila kita bercakap tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara perkara yang akan terlintas pada hati kita adalah cinta. Namun cinta pada Rasulullah ini tidak ramai umat ataupun jenis hari ini tahu mengenainya, faham mengenainya atau terdetik rasa mengenainya. Jadi sebagai orang kata umat Islam akhir zaman lah, walaupun kita dah tak bertemu dengan Nabi Muhammad, memang tak bertemu, tak sempat nak bertentang mata. Kita hanya mendengar sirah-sirah sahaja. Bagaimanakah cara untuk kita ni nak zahirkan rasa cinta itu Ustaz? Dan sejauh mana pula cinta Rasulullah itu pada kita dan kepada sesama manusia yang ada di sekeliling kita ni? Mungkin ada kaedah, tetapi kepada Allah dan baginda junjung kita bagaimana? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Tuan Musi. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa bihi man ni'mah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina mursalin nabiyina Muhammad al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita bersama dengan majlis forum ini. Dan seperti mana untuk tidak melengahkan masa lagi, seperti mana yang ditanyakan dan dikatakan oleh Tuan Musi tadi, macam mana kita nak menzahirkan rasa kecintaan kita kepada Nabi SAW padahal kita tidak melihat beliau. Dan perkara ini telah disebut dalam sebuah hadis Nabi SAW di mana baginda pernah bersabda, wadatu anni laqitu ikhwani. Kata Nabi SAW, aku kasih bahawa aku bertemu dengan saudara-saudaraku. Faqala ashabun Nabi SAW, maka berkatalah para sahabat, awalaysa nahnu ikhwanuka. Ya Rasulullah, bukankah kami ni saudara-saudaramu? Saudara mana yang kau maksudkan itu? Faqala bal antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Maknanya kalau dah sahabat, saudara dah tentu. Habis siapa itu saudara-saudaraku itu? Rasulullah kata, antum ashabi, kamu ni sahabatku. Walakin ikhwani alladhina amanu bi walam yarawni. Bahkan maksudku yang ku maksudkan saudaraku itu ialah mereka yang beriman dengan aku walam yarawni, tapi mereka tak nampak aku. Allah. Jadi Rasulullah mengistilahkan kita yang duduk di akhir zaman ini, yang tak nampak fizikal Nabi SAW, Rasulullah mengenal kita ini sebagai ikhwan. Ikhwani. Para sahabat, ashabi. Kita ini ikhwani. Masya Allah. Innamal mu'minun ikhwah. Kata firman Allah Subhanahu wa taala, hanya sahaja orang beriman ni semuanya bersaudara. Semua kita bersaudara. Maka sebenarnya ayat itu, saudara yang dimaksudkan di sini antaranya ialah kita dengan Nabi SAW. Ini perkara yang jarang kita dengar ya Tuan Musi ya, yang banyak orang tak faham. Jadi berbalik pada soalan kita tadi itu. Jadi bagaimanakah kita ni sebagai orang yang di akhir zaman ni nak menunjukkan rasa kasih kita kepada Nabi SAW? Maka untuk memahami bagaimana kita nak menunjukkan kasih kepada Nabi ni, perkara yang pertama yang perlu kita buat ialah kita kena tengok balik macam mana para sahabat Nabi
yang hidup pada kurun yang pertama itu, kerana mereka itulah sebaik-baik manusia yang hidup. Sebaik-baik manusia yang hidup yang ada dalam dunia ini dan mereka yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu apabila kita lihat pada perbuatan mereka, maka kita akan faham macam mana mereka menzahirkan rasa cinta mereka pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali, yang utama kalau kita tanya macam mana nak menzahirkan rasa cinta itu, kembali kepada pepatah Arab, man ahabba syai' kathura dhikruh. Man ahabba syai' kathura dhikruh. Siapa yang mencintai sesuatu, nescaya dia akan banyak menyebut sesuatu itu. Cuba kita lihat bagaimana sifatnya Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Malik radhiyallahu anhu adalah satu orang imam mujtahid, pendiri mazhab Malik. Kerana beliau itu sering berdandan, memakai yang cantik, yang kemas apabila menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, gemetar seluruh tubuh badannya itu. Gemetar. Kenapa rasa gemetar ni? Kenapa rasa gemetar? Ya, berpeluh. Maka berubah, yatalawan, yataghayyar launu jildih, berubah warna wajahnya itu. Putih menjadi kuning, pucat. Kenapa? Kerana dalam darah yang itu sudah mengalir rasa kasih pada Nabi. Rasa cinta dan asyik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terzahir pada fizik. Terzahir pada tubuhnya itu. Berubah kalau badan itu berubah. Ini penzahiran rasa kasih tabi'in pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Di saat menyebut namanya itu terus mereka itu merasa sesuatu. Ya. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani, barang siapa yang mencintai akan diriku, haramallahu jasadu minan nar, Allah haramkan jasadnya itu daripada dimakan oleh api neraka. Allah. Dan kenapa api neraka itu haram menyentuh diri mereka itu? Kerana dalam darahnya itu, dalam dagingnya itu ada kasih, ada cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu daripada cara kita nak menzahirkan rasa cinta itu, man ahabba syai' kathura dhikruh. Barang siapa mencintai sesuatu, dia akan banyak menyebut. Yang ini dengan banyak berselawat. Macam mana cara kita nak menyebut Nabi SAW? Dengan membanyakkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini kita boleh lihat baru tadi, malam tadi saya jumpa dengan beberapa ikhwan di Pondok Ahbabul Mustafa Abu Aswad. Situ kami bersembang-sembang lah. Itu cerita tentang beberapa ulama masyhur di Kelantan ni. Saya tak ingat nama dia tu. Mereka katakan, Tuan Syekh sekian-sekian membaca zikir azamiyah itu setiap hari tak kurang 10,000 kali. Saya terkejut dengar. 10,000 kali. Kita selawat sikit je. 10,000 tuan-tuan. Tiap-tiap hari. Itu makanannya itu. Sama juga waktu saya mengaji di Aceh. Saya lihat orang-orang tua sana itu membaca selawat Dalail Khairat. Selawat Dalail Khairat itu tebal tuan-tuan. Ya. Mereka di sana itu kalau dah masuk musim maulid ni, membaca maulid membaca Dalail Khairat itu di kampung-kampung, seluruh pusuk-pusuk kampung itu mereka baca. Saya tercatat dalam sejarah, mereka-mereka yang berperang dengan Belanda, orang Aceh ni dia perang dengan Belanda itu, setelah Belanda mentakluk satu-satu kubu pahlawan-pahlawan Aceh ni, mereka sering menyumpai selain daripada senjata ditinggalkan, tubuh yang orang mati syahid, mereka jumpa kitab Dalailul Khairat. Jumpa kitab Dalailul Khairat. Allahu Akbar. Ya. Begitu juga kalau kita lihat kitab Dalailul Khairat ni, kitab himpunan selawat-selawat. Maknanya mereka ni di tangan kiri memegang, di tangan kanan memegang tombak, memegang pedang, di tangan kiri mereka memegang buku selawat. Berselawat mereka itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan mereka itu pada Nabi itu diterjemahkan dalam bentuk selawat. Sebab tu kita dengar banyak hadis yang menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala kata Nabi SAW, man salla alayya
marratan salla alaihi 10 marrat, siapa selawat pada aku kata Rasulullah sekali, Allah selawat balik kat dia 10 kali. Dan satu selawat ni maknanya pujian, tapi kalau selawat kepada Allah makna rahmat. Sekali kita selawat pada Rasulullah, Allah turunkan kita selawat 10 kali, dan rahmat dia turun 10 kali. Jadi ini tanda kecintaan. Kecintaan seseorang, mereka-mereka yang telah terdahulu pada kita, para sahabat, para tabi'in, mereka membanyakkan selawat. Dan selawat ni tak mestinya dengan sirah-sirah tertentu seperti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat itu bermakna as-sana, puji, memuji-muji Nabi SAW. Jadi ini yang pertama sekali, mereka memperbanyakkan selawat. Yang kedua, tanda cara kita nak menzahirkan kecintaan kita pada Nabi SAW ni adalah dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Mengikuti segala sunnah-sunnah yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Tapi sayang kalau kita tengok, kita zaman sekarang ni, kita mengaku kita ni mencintai Nabi SAW, tetapi kita tidak mengamalkan sunnahnya. Cuba kita tengok macam mana dalam kasidah Burdah, Imam Bushari menyatakan, zalamtu sunnata man ahya zalam ilayya ila anta in anishtakat qadamahu darru minal warami. Ku tinggalkan sunnah Nabi yang selalu beribadah menghidupkan gelapnya malam hari hingga telapak kakinya sakit membengkak kerana ibadah di malam hari tersebut. Artinya, kita telah meninggalkan kebiasaan Nabi untuk membanyakkan ibadah di malam hari, pada beliau solat waktu malam sampai bengkak kakinya. Jadi macam mana ini? Kalau satu orang tu benar-benar mencintai Nabi, maka dia akan mengikuti Nabi zahiran wa batinan. Zahiran wa batinan. Zahir dan batin. Pasti dia itu akan menurut. Kerana cinta itu ikut. Cinta itu berarti seorang itu rela mengikut segala jejak langkah orang yang dikasihi itu. Sebab itu kalau kita lihat para sahabat Nabi SAW, seperti mana tercatat dalam kitab Asy-Syifa, Sayyidina Sauban ni ialah khadam Nabi SAW. Beliau ni kalau 3 hari dia tak nampak Nabi, dia menangis. 3 hari cukup. 3 hari tunggu Rasulullah tak balik Rasulullah menangis. Rasulullah kata, kenapa menangis? Aku kasih pada engkau ya Rasulullah, aku rindu. Bila engkau tak ada ni, aku rasa tertanya-tanya, di mana engkau ya Rasulullah? Di mana engkau ya Rasulullah? Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dinyatakan Thauban ni, dia kadang-kadang dia pakai baju dia ni, satu butang dia ni terbuka. Bila sahabat dia tanya, Thauban, kenapa kau pakai baju satu butang tak kancing? Dia kata, aku pernah melihat Nabi SAW pada satu hari dia pakai baju kancing, tak pakai satu. Allah, ini kecintaan. Ya, ini para sahabat membuktikan kecintaan mereka itu dengan ittiba'us sunnah, ittiba'un Nabi SAW, mengikut zahir dan batin. Mengikut zahir dan batin. Walaupun perkara itu perkara-perkara adat kebiasaan. Pakai serban ke, pakai baju satu butang. Malah dalam kitab Asy-Syifa menceritakan ada antara para sahabat itu tak suka memakan buah tembikai. Tapi pada satu hari dia nampak Nabi makan tembikai. Nabi makan tembikai. Dia pun makan tembikai itu. Dia kata, kerana Nabi suka makan, aku pun makan juga. Masya Allah. Ini kecintaan ni. Kecintaan. Orang yang bercinta itu dia akan mengikut. Dia akan menzahirkan. Yang keempat, menzahirkan kecintaan itu adalah melalui pengorbanan. Bila kita cerita tentang pengorbanan ni, kita kena tengok macam mana para sahabat berkorban pada Nabi SAW. Antara para sahabat, saya ceritakan sikit macam mana para sahabat berkorban, bagi kita jadi gambaran. Gambaran untuk kita di akhir zaman ni, macam mana kita nak zahirkan cinta itu. Ya. Antaranya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ni sahabat Nabi SAW yang bila disalib oleh orang-orang kafir musyrik, mereka bertanya padanya, "Hei Ammar, sekarang ni kami menyiksa engkau. Mau atau tidak kami pergi pada Rasulullah, kami pergi pada Muhammad, kami suruh dia ganti engkau kat tempat ni." Terus daripada dalam keadaan lemah begitu, terus bangkit Ammar. Ammar kata, "Hei Abu Jahal, jangankan tubuh badan baginda Nabi SAW. Sekiranya satu duri, walau syaukatan, satu duri nak menusuk kaki Nabi, aku tak reda. Aku tak reda. Aku tak reda walaupun satu duri menyusuk kaki Nabi SAW.
Apalagi kau nak suruh dia gantikan tempat aku ni. Inilah kecintaan para sahabat Nabi SAW. Begitu juga kalau kita lihat bagaimana Sayyidina Talhah, satu hari Nabi SAW balik pada perang Hunain, duduk dalam masjid, Rasulullah kata pada para sahabat, sebentar lagi kau akan melihat seorang syahid yang hidup di dunia. Syahid tapi hidup kat dunia ni. Para sahabat pun bingung, siapa itu? Akhirnya tak lama lepas tu masuklah Sayyidina Talhah. Sayyidina Talhah masuk dalam masjid, Nabi kata itulah dia. Itulah orangnya. Orang yang syahid tapi masih hidup di dunia. Kenapa para ikhwan? Kenapa jemaah sekalian? Kenapa apakah pengorbanan yang dibuat oleh Sayyidina Talhah radhiyallahu anhu sehingga Rasulullah kata beliau ni adalah syahid yang masih hidup di dunia? Rupa-rupanya pada dalam waktu perang Hunain, ketika itu berlakulah satu fitnah besar di mana para sahabat agak sedikit berasa dalam hati itu megah dengan ramai tentera mereka sampai 10,000 orang. Mereka rasa mereka akan menang dengan ramai itu. Akhirnya pemanah-pemanah daripada kaum Yahudi itu memanah mereka itu bertabiran lari. Kecuali Sayyidina Talhah mempertahankan Nabi SAW dengan tubuh badannya, menahan, memeluk Nabi agar tidak dipukul ataupun ditombak ataupun ditusuk oleh mana-mana pedang. Setelah peperangan, apabila dibuka baju Talhah, dilihat pada tubuh badan itu ada 70 tusukan. 70 tusukan. Pedang, tombak, belantan dan macam-macam. Dekat seluruh tubuh ada 70, tapi masih hidup, gagah. Kenapa tuan-tuan? Kerana mempertahankan kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah perkara ini hanya di zaman sahabat dan tidak muncul di zaman kita ini? Saya ingin memetik satu kisah benar yang berlaku lebih kurang 120 tahun yang lalu. Ya, ketika itu masih dalam kerajaan Uthmaniyah masih memerintah. Maka ada salah seorang, berlakulah peristiwa seorang ni menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang pemuda itu bila dia dengar Nabi dihina, dia geram. Dia pun bangkit dan dia terus turun dan bunuh pemuda tersebut. Maka kes ini telah dibawa ke mahkamah syariah ketika itu untuk diadili. Iaitu ini berlaku di Syria atau Turki ketika itu. Diadili. Maka ketika diadili, Tuan Hakim bertanya kepada beliau, kenapa engkau bunuh orang itu? Wahai Tuan Hakim, ketika aku lewat lalu di satu lorong, aku dengar beliau ni tengah menghina Nabi SAW. Maka hati aku tak tahan lagi. Aku tak tahan mendengar orang mencerca, menghina orang yang paling aku kasih. Maka aku telah bunuh dia. Maka kata Tuan Hakim itu, kalau begitu aku tidak ada cara lain, terpaksalah menjatuhkan hukuman pada engkau ini. Tapi kerana engkau membunuh itu kerana kau kasih pada Nabi, aku ringankan hukuman kau ni, aku bagi kau hukuman 1 tahun penjara. Tapi setelah aku menjatuhkan hukuman ini, aku nak letak jawatan. Dia letak jawatan, pada masa itu juga, dia turun daripada tempat hakim itu, terus pada orang, sekarang hulurkan tanganmu. Lalu, mana tanganmu yang telah membunuh pemuda itu kerana kau cinta pada Nabi SAW? Tangan ini, Tuan Hakim. Apa yang dibuat oleh Tuan Hakim, tuan-tuan? Dia ambil tangan tu, dia ciumnya. Dicium. Allahu Akbar. Diciumnya. Maka Tuan Hakim tu akhirnya kerana sifatnya dan sikapnya itu mencium tangan pembunuh. Tapi membunuh kenapa? Kerana kecintaan kepada Nabi SAW. Lalu terus dipindahkan ke Madinah. Maka kata beliau, alhamdulillah, inilah doaku. Sebenarnya aku telah lama berdoa supaya aku ni dipindahkan ke Madinah, supaya aku di hujung hayatku ni aku bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Tuan Hakim pun dapat manfaat, yang membunuh pun dapat manfaat kerana kecintaan mereka pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok semua ni, kita nampak jelas macam mana para sahabat kecintaan mereka ini, cinta ni kalau dah ada dalam jiwa seseorang itu, ya. Luapan cinta itu yang pertama, kathra zikru. Dia akan banyak berselawat. Yang kedua, itiba'un Nabi. Dia akan banyak mengikut sunah-sunah Nabi SAW yang paling besar sampai kecil-kecil. Kerana ini sifat manusia, bila dia kasih sesuatu, dia akan tiru sesuatu itu. Dia kasih pada satu orang, dia akan memakai pakaian macam orang itu. Dia cakap macam orang itu. Ini tidak dapat kita nafikan. Itu adalah sifat semula jadi manusia yang Allah telah jadikan fitrah kita. Ya. Yang ketiga,
Bagaimana kita nak menzahirkan kecintaan kita itu dengan melakukan pengorbanan. Melakukan pengorbanan. Apabila saat dan waktunya tiba, Nabi kita itu dihina, Nabi kita itu dicabar, keimanan, kecintaan kita itu akan terluah dalam bentuk perbuatan. Tanpa kita berfikir lagi. Kita lihat bagaimana para sahabat Nabi dan perang Badar. Apabila Nabi SAW menyatakan, siapakah di kalangan kalian ni sanggup pergi perang? Kami sanggup ya Rasulullah. Pada pedang apa-apa tak ada. Rasulullah pun ambil pelepah kurma, ambil dia pergi perang. Sahabat ambil ya. Ambil berjalan terus. Dengan penuh keyakinan. Tak sedar kata yang diberi oleh Nabi SAW itu hanyalah pelepah kurma. Hanya pelepah kurma. Tapi kerana mukjizat Nabi SAW, kerana tulus ikhlas mereka mencintai Nabi SAW, pelepah itu diubah menjadi pedang. Allah. Ini tercatat dalam sirah Nabi SAW. Jadi kita lihat, inilah bagaimana cara kita nak menzahirkan kecintaan kita itu dengan mengadakan maulid Nabi. Jadi maulid ni sebenarnya, kalau kita tengok sebenarnya kalau zaman-zaman dulu, aktiviti maulid yang dibuat di kampung-kampung, tradisi orang Melayu kita ni, mereka membaca maulid Al-Barzanji. Kalau sekarang ni dah ada macam-macam maulid lagi. Maulid Yaul Lamik, maulid membaca burdah dan sebagainya. Mana semua maulid-maulid ini adalah bentuk penzahiran cinta. Yang bila kita menzahirkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita termasuk dalam ayat wa man yu'azzimu sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa man yu'azzimu sya'airallah, barang siapa membesarkan syiar Allah, maka Nabi SAW adalah sebesar-besar syiar. Fa innaha min taqwal qulub, itu termasuk daripada rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Saya kembalikan kepada Tuan Nusi. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Sofwan atas pencerahan itu, di mana memang benar jika kita berselawat maka akan ada datangnya pahala serta rahmat. Dan agak menyedihkan Ustaz, saya ada terbaca antara komen-komen ini sekadar berkongsi lah. Komen-komen daripada fake account ni, dia siap pernah menulis, pernah ke baginda minta dia dipuji? Masya Allah. Kita terbaca agak takut sebab ini adalah realiti di mana fake account ini menulis dan boleh mengganggu gugat iman seseorang itu bagi saya. Dan malam ini kita telah dengar dengan jelas bahawa bila kita berselawat ada rahmat dia. Yang ini saya rasa dapat menjawab persoalan kepada fake account tersebut lah, di mana satu soalan atau satu kenyataan yang agak sangat membahaya. Baik, dan seterusnya kita nak bertanya kepada Maulana lah. Okey, nampaknya sebentar ya. Sebentar, okey, kita punya panel kedua dah masuk. Itu dah. Panel kedua kita dah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita minta, okey, cantik. Okey, alang-alang dah masuk ni, minta maaf lah, kita ikut turn, ikut giliran Macam tadi Ustaz Sofwan dah bercakap tentang cara untuk menzahirkan rasa cinta kepada baginda dengan berselawat dan ikut segala sunnah apa semua. Dan menekan Ustaz pun dah masuk. Kita nak tanya lah Ustaz. Yang ni antara soalan asas lah. Mengapa orang kata cinta itu dikatakan asas kepada iman? Dan apa kaitan dia dengan kehidupan manusia, Rasulullah serta Allah Subhanahu Wa Taala? Silakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wa salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah, amma ba'du. Yang saya hormati moderator majlis program kita pada malam ni, Al-Fadil Maulana dan Al-Fadil Ustaz, saya mohon kemaafan banyak-banyak kerana saya ada kuliah maghrib tadi. Jadi agak lewat sikit saya masuknya. Kembali kepada persoalan yang ditanya kepada saya tadi itu, kenapakah cinta merupakan asas kepada keimanan? Yang kita perlu tahu bahawasanya cinta tu ialah buah daripada ma'rifah. Sebagaimana pepatah Arab disebutnya al-ma'rifatu syajarah wal mahabbatu samarah. Pokoknya ialah kenal,
hasil daripada pokok tersebut buah-buahannya ialah cinta. Jadi tidak dapat tidak seseorang tu nak memupukkan cinta dalam hati dia, mesti dia kena kenal. Tak mungkin dia boleh cinta kalau berada sesuatu yang benda yang dia tidak kenal. Jadi cinta tu boleh dikatakan terbahagi dua. Ini cinta syarak bagi sah iman dan cinta yang menjadi kesempurnaan bagi iman. Ini cinta syarak sah bagi iman tu ialah cinta yang dilafazkan pada lidah. Artinya seorang tu apabila ditanya kepada dia, adakah kamu cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wajib dia kena menjawab bahawasanya dia cinta kepada Allah dan Rasul. Soalnya adakah benar-benar dia cinta kepada Allah dan Rasul di dalam hatinya? Maka itu kembali kepada masing-masing orang. Sahibul bait adraka ma fih. Tuan rumah tu dia tahulah apa yang ada dalam rumah dia sendiri. Nah, jadi kita tu tak boleh nak tahu rumah orang lain tu, melainkan kita kena dapat intai dia. Kita tahu tentang rumah kita kerana kita duduk dalam tu sendiri. Dan kita tahu apa yang ada dalam hati kita. Adakah benar-benar lafaz lidah kita cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu benar-benar kita merasai cinta kepada Allah dan Rasulullah di dalam hati kita. Kita sendiri yang tahu. Maka kerana itulah ma'rifah dan cinta, ma'rifah dan mahabbah, kenal dan cinta ni satu perkara yang tidak boleh dipisahkan. Sehingga masyhur kalam Sultanul Auliya Sayyidi Syekh Abdul Qadirul Jailani dalam munajatnya, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi, hai Tuhanku, anta maksudi, engkaulah tujuanku, wa ridhaka matlubi, dan redha engkaulah yang aku tuntuti. A'tini mahabbataka, beri kurniakanlah kepada aku mahabbataka, cinta engkau, wa ma'rifataka, dan ma'rifah engkau, kenal engkau. Jadi kenal dengan cinta ni suatu perkara yang saling berlazim-laziman. Sehingga orang tua-tua kita pun kata tak kenal maka tak cinta. Jadi di sinilah perkara yang perlu kita kena fahami, bahawasanya orang selalu bercakap tentang soal ittiba'us sunnah. Mengikut sunnah. Mengikut sunnah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala firman dalam Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarahilah, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikanlah, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceramahkanlah, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tuhibbunallah. Jika kalian benar cinta akan Allah, fattabi'uni, maka ikut aku. Sehingga dikatakan, kita kena ikut Nabi, kita kena ikut Nabi. Ittiba'us sunnah, ittiba'us sunnah. Para penonton yang dikasihi sekalian, bagaimana kita nak mengikut kalau tanpa kita cinta? Dan bagaimana mungkin kita boleh cinta tanpa kita kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kerana itulah teras daripada cinta itu sendiri ialah makrifah. Makrifah seperti mana yang disebut dalam kitab-kitab tauhid yang kita pelajari ialah al-jazmu mutabiqu lil haqqi nasyi'atun 'anid dalili. Itu dipanggil makrifah ammah. Iaitu jazam, putus hati kita, yakin 100%. Kinayah daripada keyakinan kita tu putus, yakin, mala yahtamilun naqid, tidak terima sebelah lawannya syak, zan dan waham, maka itulah dipanggil yakin, jazam, putus. Perkara yang mu'taqadah, benda yang kita pegang tu pula mesti mutabiqul haqqi, berbetulan, kena muafakat, kena dengan perkara yang hak, yang sebenar, nasyi'atu an dalili, hasil daripada dalil, paling kurang ijmali, akli ijmali, makna dalil akli yang bahasa menyeluruh, ijmal, borong dia kan. Jadi itu dia panggil makrifah ammah, makrifah yang wajib fardu ain di atas tiap-tiap mukallaf. Lebih daripada tu dipanggil makrifah khassah. Jadi sebagaimana yang kita pelajari dalam makrifah ammah, mengenal sifat-sifat Rasul, wasif jami' ar-rusli bil amanah, wasidqi wat tablighi wal fatanah. Kita diwajibkan mengiktikadkan para rasul itu bersifat dengan siddiq, amanah, tabligh, fatanah, dan mengenali 25 rasul, Adam, Idris, Nuh, Saleh ila akhir hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Dan lebih-lebih lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan besar Nabi kita Muhammad ni mesti dikenali dengan secara lebih khusus daripada nabi-nabi yang lainnya, iaitu diketahui nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Muhammad bin Aminah binti Wahbin, dan diketahui dia lahir di mana, di Mekah lahirnya, nak terima wahyu pada umur 40 di Gua Hira, Isra Mi'raj, Isra di Palestin, Mi'raj ke Sidratul Muntaha Mustawa nu, kemudian pula berkahwin dengan Siti Khadijah dan mempunyai anak berapa orang. Itu wajib dikenali secara asas, fardu ain. Apa tujuannya? Untuk hasil cinta, untuk menghasilkan cinta dalam hati kita. Dan tahu Nabi SAW wafat di mana dan sebagainya, ini untuk menghasilkan cinta. Maka kerana itu ulama mengatakan tidak mencukupi hanya sebatas fardu ain kita untuk menghasilkan rasa cinta yang sempurna. Mesti kita menambahkan lagi ilmu pengetahuan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari segi sirah an-nabawiyahnya, syama'il muhammadiyahnya, dalailun nubuwahnya, khasais nubuwahnya dan sebagainya, mesti dipelajari, ditalaki, mengaji, tidak ditinggalkan pengajian-pengajian tentang Nabi Muhammad SAW. Kerana para penonton yang dimuliakan oleh Allah, soal tentang Nabi SAW ni di dalam kubur, di alam barzakh, itu tidak memada dengan satu soalan. Kalau tentang Allah, man rabbuka, wa ma dinuka, wa ma imamuka, wa aina qiblatuka, wa man ikhwanuka. Itu soalan ditanya sekali. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya dengan dua soalan. Man nabiyuka, siapa nabi kamu? Kemudian dibawa datang ke suratul Muhammadin, gambaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya, man hadzal rajulu, siapakah laki-laki ini? Maka di sinilah kalau kita tidak benar-benar orang panggil mengenali Nabi Muhammad SAW, tidak didedahkan kepada kita tentang syama'il Muhammadiyah. Pengajian tentang menceritakan kesempurnaan khalqi wa khuluqin Nabi, rupa bentuk, rupa paras Nabi dan akhlaknya Nabi, perilakunya Nabi, tabiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin kita boleh jawab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah pentingnya kita mengusahakan ma'rifah kita tu daripada ma'rifah ammah hingga kepada ma'rifah khassah, supaya benar-benar kita hanya tidak melafazkan cinta itu pada lidah kita semata-mata, bahkan benar-benar kita merasai cinta di dalam hati kita. Karena Nabi SAW sabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, atau kama qala Nabi SAW. La yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang daripada kami, ini tidak sempurna iman seorang daripada kamu. Hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku lebih dicintai kepadanya, min nafsihi, lebih daripada dia. Dari riwayat lain tidak ada min nafsihi, tapi didatangkan min lebih daripada ibu bapanya, anak-anaknya dan sekalian manusia. Kemudiannya harus difahami bahawasanya pasti dah kita mencintai ibu bapa kita dan anak-anak kita lebih daripada diri kita sendiri. Kalau ibu bapa kita terperangkap dalam kebakaran, contoh wali'iyadzubillah, rumah kita terbakar, tiba-tiba ibu bapa kita ada tu, pasti anak yang benar-benar kasih cinta kepada ibu bapa, dia sanggup masuk untuk menyelamatkan ayah dia dan bonda dia. Kenapa? Karena ayah dan bondanya melebihi daripada diri dia sendiri. Maka sebab itulah sehingga aku lebih dicintai daripada ibu bapanya, anak-anaknya, bahkan min nafsi, daripada dirinya, wa mali, hartanya, wan nasi ajma'in, dan manusia sekalian. Sehingga satu harinya Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu pernah satu kali dia kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa nafsi allati baina jambayya. Engkau ya Rasulullah, lebih aku cintai daripada sekalian sesuatu yang lain, tetapi melainkan diaku yang berada dalam tubuhku. Maknanya aku lebih cintakan diaku sendiri nombor satu, nombor dua barumu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu diketegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, la takunu mu'minan, tidak jadilah engkau tu mukmin yang kamilan, maknanya mukmin yang sempurna, hatta akuna ahabba ilaika min nafsika, sehingga aku tu lebih dicintai kepada engkau lebih daripada diri engkau. Lalu jawab Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu,
Walladzi anzala 'alaikal kitab. Demi Allah Ta'ala yang menurunkan ke atas engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran, la anta ahabu ilayya min nafsil lati baina jambayya. Pasti sekarang ini aku lebih cintakan engkau. Engkau lebih aku cintai kepada diriku lebih daripada diriku sendiri yang berada dalam tubuhku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengiktiraf keimanan Sayyidina Umar dengan mengatakan al-ana ya Umar tamma imanuka wa fi riwayatin kamula imanuka. Sekaranglah wahai Umar tamma imanuka. Lengkap iman engkau atau sempurnalah iman engkau wa fi riwayatin. Maka di sini dapat kita tahu bahwasanya antara mahabbah dengan iman itu keterkaitannya sangat rapat. Karena di sana adanya dipanggil level-level yang patut dikecapi dan dilomba-lombakan, direbut-rebutkan oleh sekalian orang mukmin yang benar-benar nak kepada kebahagiaan yang sejati di hari akhirat kelak. Iaitu apa? Martabat cinta itulah yang paling tinggi, hasil daripada makrifah yang khasah, usahanya untuk mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah wasilah kita. Tidak patut lagi kita mempersoalkan tentang betul ke awak cinta Nabi. Kalau cinta Nabi janganlah buat maulid. Tak betul begitu. Bahkan orang yang membuat maulid ni berusaha untuk menghayati cintanya dalam hatinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan cinta dengan iman tu hubungannya sangat terkait rapat. Kenapa? Karena tanpa iman maka tidak mungkin dapat seseorang itu mencintai sesuatu yang dia nak mengikuti. Maka iman diusaha dengan ma'rifah. Dan itulah dalam Al-Quran Allah Ta'ala firman, ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih. Ya ayyuhallazina amanu, orang beriman, orang yang telah beriman dah, orang yang mukmin dah ni, dikhitabkan kepada orang yang telah beriman dah. Aminu billahi wa rasulih. Beriman oleh kalian dengan Allah dan Rasulullah. Dah beriman pula. Apakah ini orang panggil tahsilul hasil? Tidak. Pasti tidak sekali-kali Allah Ta'ala menyuruh perkara yang sia-sia. Tahsilul hasil itu perkara yang sia-sia. Berartinya, kalau tidak tahsilul hasil, pasti ini termasuk daripada mimbabit takmil kami. Nak menyempurnakan perkara yang sempurna. Lebih lengkap lagi. Iaitu kesempurnaan yang pertama itu ialah iman. Ijmaliyun, atau kita katakan lagi ma'rifah ammah. Kemudian tidak memadai dengan itu, mesti ditambahkan lagi untuk menyempurnakan orang panggil ma'rifah kita itu dengan ma'rifah khasah, dengan iman yang zauqi, iman yang mengecapi di batin hati, dengan ma'rifah yang khasah, supaya apa? Supaya dapat menggapai rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah jawapan saya kepada tuan moderator yang menanyakan kerana apakah cinta itu terkait rapat dengan iman. Karena tanpa iman tak mungkin seseorang tu boleh mencintai sesuatu yang dia nak mengikuti. Maka sesuatu yang dia nak mengikuti, sesuatu benda tersebut, mesti dia mencintai sesuatu tersebut. Dan kalau dia nak mencintai sesuatu tersebut, mesti dia mengenali sesuatu tersebut. Itu sekadar orang panggil terkejar-kejar saya ni, berpeluh dah saya ni. Bawa kereta tu sampai terbalik meta nak sempat sampai di rumah saya ni. Jadi itu cukup setakat itu dulu untuk round pertama ni dah. Round pertama. Baik. Baik, alhamdulillah, insya-Allah. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Faiz atas pencerahan itu. Bagaimana cinta itu boleh berputik dan mengapa perlu ada cinta sebelum kita mendapat pahala dan sebagainya. Dan untuk soalan yang seterusnya kepada Maulana Wan Tahir, masih lagi berkait rapat dengan orang kata generasi hari inilah, generasi akhir zaman, yang mana macam yang Ustaz Faiz sebut tadi, ada pihak yang mendakwa dan mempersoalkan kenapa nak kena buat majlis memperingati Rasulullah, sedangkan itu adalah salah satu cara untuk kita menzahirkan rasa cinta. Golongan ini wujud di sekitar kita. Cuma kenal tak kenal saja. Dan mungkin dari segi pandangan Maulana, apabila cinta ini kepada Rasul ini biasanya terdetik daripada kita dulu. Kita terdetik hati untuk mencintai Rasulullah, dan barulah kita boleh sampaikan kepada orang lain.
pada zaman yang orang kata serba sukar ini, sukar kerana terkejar-kejar dengan urusan dunia ni, bagaimana kita yang dah terdetik hati untuk mencintai Rasulullah ini boleh mengajak orang sekeliling kita sama-sama mencintai Rasulullah baginda, dan bagaimana kita nak mendidik keluarga. Mungkin peranan seorang ayah kepada anak-anaknya ke, atau peranan seorang anak yang tersedar kepada ibu bapanya. Silakan. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Dan alhamdulillah yang dihormati tuan moderator kita yang dimuliakan Ustaz Said Faiz dan juga Ustaz Safhan. Jadi alhamdulillah, berbalik kepada soalan yang ditujukan kepada saya. Jadi masya-Allah, apa yang telah dijawab oleh Ustaz Safhan dan juga Ustaz Faiz sebelum ni, masya-Allah, bagi saya tu alhamdulillah kira buahnya telah mengeluarkan hasil, pokok yang mengeluarkan hasil buah yang baik. Jadi saya ni kira macam tambah-tambah sahajalah. Jadi bila kita kata bab terdetik cinta kepada Nabi SAW, memang patutlah kita seorang Islam, kita patut ada cinta pada Nabi SAW. Kenapa taknya? Nabi ni adalah orang yang Allah SWT jadikan beliau sebagai wasilah untuk kita dapat redha Allah. Kita untuk kenal Allah, kita kena kenal Nabi. Kenapa Nabi ni wasilah untuk membawa kita kepada kenal pada Allah SWT. Sebab itu tak heran kalau dalam Al-Quran Allah SWT disebut man yuti'ar rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taati Rasul, dia taat Allah. Jadi seolah-olah Allah SWT telah bawa satu lafaz yang utamakan Nabi, ketaatan kepada Nabi, kemudian taat kepada Allah SWT. Kenapa dibawa Nabi dahulu? Kenapa Nabi menjadi wasilah untuk kita kenal Allah SWT? Siapa yang beritahu kepada kita bahawasanya Allah itu Maha Esa kalau tak Nabi? Soalan kepada kafir Quraisy. Soalan kafir Quraisy kepada Nabi. Kan? Sif lana rabbak. Cuba kamu terangkan kami, Tuhan kamu. Maka Allah SWT suruh Nabi jawab, qul huwallahu ahad. Dengan jawapan Nabi kita kenal bahawa Allah itu Maha Esa. Dan termaktub dalam Al-Quran, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kalau Nabi SAW sebagai perantaraan untuk kita kena Tuhan kita, kenapa kita nak kena membelakang Nabi SAW? Sudah tentu tidak. Sebab itu mahabbah Nabi ni satu benda yang sangat agung sebagaimana yang telah disebut hadis oleh Ustaz Safhan dan juga Ustaz Faiz sebelum ni, kan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang daripada kamu sehingga kamu menjadikan aku orang yang paling kamu cintai. Maksudnya kita kena letak bahawa Nabi SAW orang yang paling kita cintai. Itu yang pertama. Berbalik itu patut kita cinta. Yang pertama sekali orang yang kena cinta adalah Nabi. Okey. Selepas Allah SWT, Nabi. Kemudian bagaimana kita nak semaikan cinta ini kepada orang yang terdekat dengan kita, seperti ahli keluarga kita. Kan? Begitu juga sahabat-sahabat kita, saudara mara kita dan seluruh umat Nabi SAW secara amnya. Tapi yang paling dekat sekali keluarga kita ni, macam mana kita nak semaikan cinta? Selepas kita dapat cinta, sudah tentulah kita nak mereka pun dapat cinta yang sama. Bagaimanakah cinta tu kita nak semai pada mereka? Yang pertama, kita perlulah perdengarkan kisah-kisah Nabi kepada mereka. Sebab itu orang putih ni, bila dia nak tidurkan anak, dia ada satu cara mereka, dipanggil bedtime story. Bedtime story ni, bila time nak tidur, dia akan cerita pada anak mereka ni kisah seperti Cinderella lah. Dia cerita pasal, kalau perempuan tu dia cerita pasal putera, macam-macam lah. Yang kayangan-kayangan punya cerita. Macam kluster kayangan kita hari ni. Jadi bila kita tengok macam tu, dia menceritakan
kepada apa dia? Kepada anak-anak mereka ni tentang cerita-cerita yang indah. Sehingga cerita yang indah supaya apa? Supaya dibawa dalam mimpi. Supaya benda tu datang dalam mimpi terbuai-buai. Jadi kita sebagai orang Islam, takkan kita nak ambil cerita-cerita dongeng, kayangan macam tu. Sudah tentulah cerita yang paling baik dan paling sahih sekali adalah cerita Nabi SAW dan cerita para sahabat. Cerita-cerita Nabi-Nabi terdahulu. Kan? Jadi cerita macam ni lah kita nak kena hidup dalam ahli keluarga kita. Kan? Kita cari satu masa dalam 24 jam seharian kita. Kan? Kita panggil ahli keluarga kita duduk dalam rumah. Kita pilih satu tempat dalam keadaan kita berwuduk. Kita dengar kisah Nabi SAW. Selain daripada kita dengar kisah Nabi SAW, kita dengar kisah para sahabat pula. Kenapa kita perlu dengar kisah para sahabat? Sebab segala peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi ketika pada itu sahabat ada. Jadi bila kita dengar cerita tentang sahabat-sahabat, kita tahulah bahawa peristiwa yang berlaku Al-Quran diturun pada zaman sahabat. Waktu tu Nabi ada, sahabat pun ada. Jadi sebab itu orang yang baca kisah para sahabat sudah tentu dia tahu kehidupan Nabi SAW. Dan perkara ini kita kena cerita. Cari satu masa terutama ni sebelum kita tidur. Cerita. Apabila kita cerita tentang seorang tu banyak, cerita tentang Nabi banyak, maka akan timbul keinginan nak tahu lagi apakah kehendak ni. Mula-mula kita cerita. Bila dah cerita, oh jadi Nabi ni diutuskan untuk apa? Sudah tentu ada maksud dia. Oh rupanya dia nak bawa mesej Allah, baru dia tahu. Oh, apakah mesej Allah tadi? Perintah-perintah Allah. Barulah anak-anak kita mulalah rasa, oh kita kena semayang, kita kena berfikir pada Allah, kita kena jaga baca Al-Quran, kita kena buat baik pada orang, kita kena hormat ibu bapa. Semua perintah-perintah Allah yang ada dalam Quran dan begitu yang dah dijelaskan oleh baginda Nabi SAW, anak-anak kita pun turut nak tahu. Jadi dengan perkara ni mereka akan jadi syok. Apa lagi? Sudah tentulah apabila kita dah tahu kisah orang tadi, maka kita suka sebut. Apatah lagi dalam Al-Quran, sebagaimana ayat yang telah dibaca oleh Ustaz Safahan tadi, iaitu innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Begitu juga selawat, man shalla 'alayya salatan sallallahu alaihi asharan dan sebagainya. Bila kita tengok Allah SWT perintahkan supaya kita berselawat pada Nabi SAW, tanda kita puji. Kan? Maknanya kita berselawat pada Nabi SAW ni bukan sahaja kita sendiri. Bahkan Allah SWT perintahkan. Kenapa? Bila kita tahu kisah Nabi SAW, kita tahu apa maksud Nabi dihantar, maka kita akan rasa seronok nak sebut tentang Nabi. Macam kita tengok kisah Laila Majnun. Majnun ni tak ada nama lain dia nak sebut. Mesti nak sebut nama Laila. Kalau dia pergi kampung, dia seronok sangat. Oh, kampung ni ada kaitan dengan Allah. Lepas tu dia tengok pula orang yang di kampung tu, dia seronok sangat. Pasal orang kampung ni adalah orang kampung Laila. Dia sampai pula dekat tembok rumah, maka dia akan rasa seronok pula. Kenapa dia kata ni? Tembok ni ada kaitan dengan Laila. Segala apa yang ada kaitan dengan Laila, dia akan rasa seronok. Begitu juga apabila kita tahu siapa Nabi kita dengar kisah dia, kemudian kita selalu sebut tentang dia, maka apa yang ada kaitan dengan Nabi SAW kita rasa seronok. Dekat mana tempat lahir Nabi? Sebab itu orang pergi umrah, bila jumpa tempat lahir Nabi, dia akan rasa seronok. Orang yang tak cinta pada Nabi, tempat lahir Nabi boleh dirobok. Tak ada kesan langsung tinggal. Kemudian bila kita tengok, oh kat mana? Oh ni rumah Nabi. Oh Nabi pernah pergi ke tempat tu. Kita rasa seronok. Apa saja. Hatta kalau orang kata ini adalah kesan-kesan sejarah jubah Nabi, kita akan rasa seronok. Semua akan rasa seronok. Sebagaimana apa dia Ustaz Sofan tadi sebutkan, apabila cerita tentang orang tadi disebut banyak-banyak, maka akan datanglah kasih sayang. Jadi sebab itulah hari ini kita kena ceritakan kepada anak-anak kita cerita tentang, dan cerita tentang Nabi ni bukan kisah yang bohong sebagaimana yang ada dalam dongeng-dongeng ni. Tak. Semuanya benda yang pasti. Benda yang hak. Benda yang benar. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala telah sebut dalam Al-Quran tentang Nabi SAW dan juga para sahabat Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu. Allah SWT sebutkan sekali nama Nabi kita Muhammad SAW dan juga sahabat-sahabat yang bersama dengan Nabi SAW. Sudah tentulah kisah-kisah mereka kalau kita baca, Masya Allah.
Kemudian datanglah kasih sayang kita, kemudian kita nak ikut jejak dia. Bila nak ikut jejak dia, mula kita cari sunnah-sunnah dia. Barulah kita ikut sunnah-sunnah dia, Masya Allah. Apa Nabi suka? Nabi suka. Nabi suka makan macam ni. Nabi kalau tidur, Nabi baca ni. Kalau kami Nabi buat ni. Nabi akan baca doa ni. Macam-macam cara dalam sunnah kehidupan. Daripada Nabi bangun tidur sehingga Nabi tidur semula. Maka kita akan cari. Begitulah sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Walaupun kita nampak ini adalah sunan, dipanggil sunan zawaid sahaja, sunnah-sunnah yang tambahan, tapi menunjukkan pada kecintaan kita kepada Nabi SAW, kita akan buat tambahan-tambahan ni. Bahkan kita kata, kalau itu walaupun sedikit saja ada kaitan dengan, maka kita akan rasa seronok. Kan? Walaupun orang lain memandang perkara itu remeh, tapi bagi kita orang yang cinta pada Nabi SAW, kita anggap benda itu sangat tinggi. Dan sebab itulah, kita amalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Lepas tu kita tengok kenapa Nabi SAW dihantar ke dunia lagi. Untuk sampaikan agama. Apa yang dibawa, mesej yang dibawa untuk sampaikan kepada umat. Jadi bila kita tengok ada 4 perkara kalau kita nak apa dia? Nak zahirkan, nak ungkapkan. Yang pertama kita banyakkan selawat pada Nabi SAW. Kemudian kita kena baca sirah-sirah Nabi SAW. Kemudian kita amalkan sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Kemudian kita sampaikan mesej apa yang Nabi SAW nak bawa untuk sampai kepada umat. Mesej yang datang daripada Allah SWT. Jadi untuk inilah, perkara-perkara ini kita kena cerita dengan ahli keluarga kita dulu. Untuk tu kita kena buat dulu. Contoh, hari ni kita Masya Allah, yang terlibat asatizah, yang terlibat Masya Allah, kita banyak cerita tentang perkara-perkara tentang agama, cerita tentang Nabi. Tapi bagaimanakah dengan anak bini kita yang di rumah? Bagaimanakah dengan sekeliling kita? Sudah tentulah kita kena adakan satu masa dengan mereka, buat satu halaqah, duduklah dengan mereka. Sebagaimana dipanggil hilaful zikir, buatlah dekat rumah dan hidupkan dalam setengah jam, kita hidupkan kan, cerita kan, bacakan hadis-hadis Nabi, cerita tentang kisah-kisah Nabi, kisah-kisah para sahabat dengan mereka. Maka akan timbul kasih sayang, cinta pada dengan kita. Kemudian dengan penuh ta'zim, dengan penuh kehormatan, kemuliaan dan sebagainya, maka insya-Allah kan, keluarga kita akan jadi keluarga yang sakinah. Jadi kita ni Allah SWT jadikan iaitu pemandu. Sama ada kita nak pandu keluarga kita pergi ke syurga atau pergi ke neraka. Sebab itu dalam Al-Quran Allah SWT sebut, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Maksud Allah SWT perintahkan kita, ahli keluarga kita ni sama ada kita nak bawa mereka kepada neraka ataupun nak bawa kepada syurga. Allah SWT perintahkan supaya selamatkanlah ahli keluarga kita daripada neraka. Jadi kalau kita bawa kepada mahabbah, cinta kepada Nabi SAW, yang hakikatnya Allah SWT sendiri yang perintah. Sebagaimana yang dibaca, ayat Al-Quran yang dibaca oleh Ustaz Said Faiz kita, iaitu Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Mahabbah ini Allah SWT yang perintah. Katakanlah, Qul in kuntum tuhibbunallah. Kamu dakwa kamu cinta ke Allah, betul tak? Kamu kena ikut Nabi SAW. Kamu ikut Nabi SAW, baru kamu akan dapat kasih sayang Allah dan juga maghfirah Allah. Hakikatnya yang suruh ikut Nabi SAW, yang suruh cinta pada Nabi SAW, siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita sedar akan title kita sebagai umat Nabi SAW untuk membawa segala mesej yang Nabi SAW bawa, yang Nabi SAW tinggalkan untuk disampaikan kepada umat, terutama pada kita dan juga pada keluarga kita dan pada seluruh umat Nabi SAW. Jadi lebih kurang khulasahnya tuan-tuan bukan hari Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita nak apa kita sebut tadi, and kita nak adakan hubungan kasih sayang cinta kita dekat dengan Nabi SAW di antara keluarga, begitu juga dengan sahabat-sahabat kita dan seluruh umat Nabi SAW melalui 4 cara tadi, iaitu banyakkan selawat kita, banyakkan cerita tentang sirah-sirah Nabi SAW, dan begitu juga kita amalkan sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Kemudian kita sampaikan kepada umat mesej apa yang dibawa oleh Nabi SAW. InsyaAllah saya serahkan kepada Tuan Moderator. Baik, terima kasih diucapkan kepada Maulana. Dan Ustaz Ahmad Faiz bersama kita ke?
Okey, nampak. Ya, ada. Okey, ada. Baik, jadi untuk soalan pusingan kedua ni Ustaz, kita nak tanyalah kan. Di mana individu ni merupakan nadi bagi sesebuah komuniti. Individu lah kita semua ni. Tapi kalau macam hari ni, rasanya macam tidak wujud kot di sebuah kampung ke, sebuah bandar baru ke, atau sebuah negeri sendiri yang menekankan untuk masyarakat dia meletakkan cinta kepada Rasul sebagai satu keutamaan gaya hidup dalam bermasyarakat. Rasanya tak ada kot. Walaupun kawasan rumah kita sendiri. Dan apa komen Ustaz tentang perkara ni? Silakan. Baik. Terima kasih Al-Fadil moderator, Al-Fadil Ustaz Safwan dan Maulana Wan Tahir dan para penonton yang dimuliakan oleh Allah. Itulah perkara yang menduka cita lah, kita kata perkara yang sangat-sangat menduka cita. Barangkalinya ada juga di kalangan orang-orang yang berceramah, orang yang berkhutbah, khutbah kita kata, orang-orang yang suka berkhutbah, berceramah, seringkali mengungkapkan kata-kata bahawasanya Nabi Muhammad SAW ni seperti posmen. Nah, buat contoh Nabi Muhammad ni seperti posmen. Hantar surat balik, tak ada apa-apa kaitan, tidak ada apa-apa hubungan dengan kita. Ini percakapan-percakapan seperti ini yang membawa kepada tahkir ataupun memperhina, walaupun tidak niat untuk memperhina, tetapi membawa orang panggil memandang lekeh masyarakat tentang sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh lihat sendirilah macam mana kefahaman orang-orang kampung kita bila khutbah, contoh khutbah Jumaat. Bila Tok Bilal, kebiasaan di masjid-masjid ni ada Tok Bilal yang pegang tukar khutbah dulu sebelum khatib naik atas mimbar khutbah. Apa yang diseru oleh Tok Bilal? Ayat yang dibaca oleh Ustaz Safwan dan Maulana tadi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tapi oleh ramai-ramai jemaahnya tidak satu orang pun berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dijadikan itu sebagai alamatun naum, ni tanda untuk masuk waktu tidur. Ini sudah masuk waktu tidur dah ni. Apa? Tok Khatib nak naik dah. Begitu juga nantinya apabila Tok Khatib khutbah yang kedua, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mulut kebanyakan masyarakat kita jemaah yang hadir itu sebenarnya tidak selawat ke atas Nabi SAW. Itulah lambang ataupun tanda yang menunjuk kata kurangnya kenal Nabi SAW dan kurang rasa cinta kepada Nabi SAW. Apa nak sebut terkaitan dengan soalan yang pertama tadi itu dah. Yang pertama tadi itu tentang cinta dan iman. Ada satu hadis Nabi SAW. Nabi SAW ditanya. Nabi ditanya, mata aku mu'minan, wa fi riwayatin mata aku mu'minan sadiqan. Bilakah aku ni jadi orang mukmin, ini mukmin yang sebenar? Jawab Nabi SAW, idza ahbabtallah, apabila engkau tu cinta akan Allah. Lalu ditanya lagi kepada Nabi SAW, wa mata uhibbullah, bilakah aku tu dikatakan cinta pada Allah? Karena orang mukmin memang dikenalkan dia wallazina amanu asyaddu hubbalillah. Orang mukmin tu orang-orang yang sangat asyaddu, bersangatan, syadid dia dalam cinta akan Allah. Bilakah aku ni dikira sebagai orang cinta pada Allah? Nabi SAW jawab, idza ahbabta rasulah, apabila engkau cinta akan rasulnya Allah, itu Nabi Muhammad SAW. Lalu ditanya lagi oleh sahabat, wa mata uhibbu rasulahu, bilakah aku ni dikira sebagai cinta akan Rasulullah SAW? Lalu ini jawapan Nabi SAW. Idza taba'ta tariqatahu wasta'malta sunnatahu wa ahbabta bihubbihi wa abghadta bibughdihi. Itu. Apabila engkau mengikut akan jalanannya Nabi SAW dan engkau berpegang dengan sunnahnya. Disebut tu sunnah ni, kadang-kadang orang kita faham sunnah, orang Melayu ni sunnah ni hak Nabi buat je lah. Saya mungkin tidak mahir lah tentang ilmu-ilmu hadis ni berbanding dengan Maulana Wan Tahir. Beliau lebih alim, lebih afdal. Begitu juga Al-Fadil, Tuan Guru Ustaz Safwan. Tapi sunnah ni sebenarnya yang difahami oleh masyarakat, apa yang Nabi buat tu kurang tepat. Kerana sunnah ada yang berbentuk qauliyah,
ada berbentuk fi'liyah, ada yang berbentuk takririyah. Jadi bukan sunnah tu mesti benda yang Nabi buat sahaja, tidak. Ada benda yang Nabi tidak buat tapi Nabi bercakap. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Itu dikata sunnah qauliyah. Ada benda yang Nabi tidak bercakap tapi sahabat yang cerita. Kan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'lu kadza wa kadza atau kama qala. Nah, Nabi SAW tu diberikan, diceritakan, disifatkan oleh sahabat mengerjakan begitu, begini, begitu. Itu dikatakan sunnah fi'liyah. Ada benda yang Nabi sendiri tak bercakap, Nabi tak kata dan Nabi sendiri tidak buat. Tapi orang lain yang kata, orang lain yang buat. Sama ada di depan Nabi atau di belakang Nabi, kemudian diceritakan kepada Nabi. Maka Nabi tidak ingkar, Nabi tidak marah. Maka tu dikatakan sunnah takririyah. Samalah dengan tentatif program Maulidin Nabi SAW yang mengandungi puji-puji Nabi dalam bentuk syair-syair. Sebenarnya itu termasuk sunnah. Jangan dipertikaikan. Nah, sunnah. Nabi penyanyi kah? Bukan, Nabi yang menyanyi. Tapi ada sahabat-sahabat yang jenis seniman, seumpama Sayyidina Hasan bin Thabit, ini menyanyi di hadapan Nabi, memuji Nabi, Nabi tidak murka, Nabi tidak marah. Kalau benda tu mungkar, pasti Nabi SAW akan cegah. Nah, pernah Nabi SAW masuk ke dalam masjid, maka sahabat berdiri. Bila berdiri menghormati Nabi SAW, Rasulullah dengan sifat tawaduknya minta supaya duduk. Semua sahabat pakat duduk, melainkan Hasan bin Thabit seorang berdiri. Oleh kerana itu, sahabat-sahabat kata kepada Hasan bin Thabit, Hasan duduk. Rasulullah suruh duduk. Hasan cegak, dia tidak mahu duduk. Bila Rasulullah SAW lalu di hadapan Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu dengan secara spontannya seniman, seorang seniman. Jadi seniman ni bukan hanya Piramli. Zaman Nabi tu ada sahabat-sahabat yang seniman. Lalu dia menyanyi. Ya tak apa? Qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkul fardi ma huwa mustaqim. Ajibtu liman lahu aqlus salim yara hadzal jamal wa la yaqum. Dia kata berdirinya aku untuk kekasihku ialah satu kewajipan fardu ke atas diriku. Kewajipan ke atas diriku. Meninggalkan perkara yang wajib itu ialah perkara yang tidak benar, tidak betul. Maka hairan aku melihat orang yang diberi akal yang sejahtera, tapi melihat ini kecantikan Allah yang Allah Ta'ala jadi siapa? Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagai tempat mazhar, majlah, tempat tajalli, tempat penzahirannya apa? Iaitu jamalullah, kamalullah. Nah, kesempurnaan ciptaan Allah, makhluk Allah yang paling sempurna, insanul kamil, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yara hadzal jamal wa la yakum. Melihat akan ini kecantikan Allah Taala ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak bangun berdiri. Rasulullah tu bila mendengar begitu tidak marah, tidak kata ente Hasan ini ghulu fid din, tidak. Bermakna ini ialah sunnah takririyah. Itu. Jadi perkataan-perkataan yang mengatakan Rasulullah seperti manusia biasa, Rasulullah, iya, memang Rasulullah itu manusia. Maka Rasulullah dikatakan, Qul innama ana basyarum mislukum. Nah, katakanlah ini Muhammad SAW, innama hanya saja aku, ana basyarum mislukum, basyar seperti kamu. Apa? Yakni manusia, iya, bukan malaikat. Sebab itu kalau kita belajar dalam fardu ain pun memang wajaizun fi haqqihil wajaizun kal akli fi haqqihim. Kita kharidah bahiyah disebutkan wajaizun fi haqqihim, harus pada hak mereka itu apa? Al-a'radul basyariyatu allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah. Al-a'radul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan. Yang disebut al-a'rad, tidak disebutkan as-sifatu. Kerana apa? Supaya tidak memberi waham bahawasanya Rasul-Rasul itu boleh disifatkan dengan ilahiyat, ketuhanan. Basyariyah, kemanusiaan, ini supaya terkeluarlah orang panggil mensifatkan Rasul-Rasul itu dengan sifat kemalaikatan. Ini ulama ahli sunnah wal jamaah kita telah menjaga dah. Maka walaupun kita tidak mensifatkan Nabi Muhammad dengan sifat ketuhanan dan tidak mensifatkan Nabi Muhammad dengan sifat kemalaikatan, tetaplah martabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yuha ilaih, diwahyukan kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya berbeza. Tidak seperti manusia biasa. Ini apa? Dalam hadis lain disebutkan
lastu kahayatikum, ini apa, aku sesungguhnya tidak seperti hay'ah kamu. Itu. Lagi pula dalam ayat lain Allah Ta'ala kata, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Bukanlah Nabi Muhammad tu ialah aba ahadim min rijalikum, bapa bagi seorang lelaki di kalangan kamu, ini manusia biasa, tidak. Walakin akan tetapinya Rasulullah ialah utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, penutup bagi sekalian para nabi. Berarti qadar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu sangat tinggi, sangat mulia. Maka sebab itulah di hadis di akhirnya Nabi SAW sebut apa? Ala la imana liman la mahabbatalah. Ala la imana liman la mahabbatalah. Ala la imana liman la mahabbatalah. 3 kali diulang. Ala. Ketahuilah atau jaga-jaga. Ingat-ingatlah. Nah, la imana. Tidak ada jenis keimanan yang sempurna. Liman la mahabbatalah. Bagi siapa yang tidak punya cinta dalam dirinya. Maka kerana tu, jangan kita menjadikan Nabi Muhammad tu diseumpamakan seperti postman. Jangan. Postman mana yang wajib kita tahu nama dia, nama ibu bapa dia? Tidak ada. Bahkan kalau kita tanya postman tu nama apa, tak apa ke postman pula. Dari sini, tak boleh kita tu. Rasulullah berdosa kalau kita tak tahu dia. Tak kenal dia. Nah, bahkan keterkaitan Rasulullah SAW dengan kita, sebelum wujudnya kita, Rasulullah tu sudah merindui kita. Sudah mengenali kita. Dan sebelum Rasulullah sendiri itu diciptakan sebagai manusia, itu sudah menjadi abul arwah untuk kita ketika mana kita dapat menjawab bala syahidna pertanyaan Allah, alastu birabbikum. Nah, apatah lagi saat sekarang ni kita telah dijadikan oleh Allah sebagai manusia. Nah, hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah putus. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Kalaulah mereka itu manusia yang melakukan dosa, kezaliman di atas diri mereka. Kita semuanya banyak dosa. Melakukan dosa, zahiran wa batinan. Sama ada sengaja atau tak sengaja. Ja'uka, mendatangi mereka itu akan dikau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Wastaghfara lahumur rasul. Yakinlah bahawasanya Rasul meminta ampun kepada Allah untuk kita. Lawajadullah tawwabar rahim. Pasti kita akan dapat Allah Ta'ala maha mengasihi belah pada kita. Ayat ni tidak ada nasih-masih. Kekal sampai sekarang. Artinya keterkaitan kita dengan Rasulullah kekal sampai sekarang berhubung. Bukan Rasulullah tu diseumpamakan dengan postman. Ini cakapan-cakapan seperti ini, walaupun tanpa niat menghina, walaupun tanpa niat merendahkan martabat Rasul, tetapi tanpa disedari, seperti membawa kepada masyarakat ni tidak menganggap penting Nabi SAW dalam kehidupan masing-masing. Ini perkara yang perlu kita kena tegaskan. Nah, tak boleh kita bercakap seperti itu. Nah, tuh. Apatah lagi melarang orang memuji Nabi. Puji Nabi pun dilarang. Ini sangat bahaya. Puji orang orang puji Nabi kita larang. Ini lagi bahaya. Ada juga setengah-setengah tokoh-tokoh da'i kita ni, dia melarang orang puji Nabi SAW. Tidakkah dia tahu bahawasanya an-nahyu 'ani syai' amrun bididdihi? Tegah orang daripada mengerjakan sesuatu perkara itu seumpama menyuruh sebelah lawan bagi perkara yang dia tegah. Tegah orang daripada puji Nabi seumpama dia menyuruh memaki hamu, mencaci maki Nabi SAW. Saya kata, saya tak suruh caci. Dah tegah puji, pada makna suruh mencaci. Kan amrun ma'ruf nahi munkar itu tidak boleh dipisah. Kita larang orang berzina, pada makna kita suruh kahwin. Betul tak? Kita suruh orang sembahyang, mana kita cegah mungkar tidak sembahyang. Itu. Jadi kita puji, kita larang orang puji Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang berqasidah, orang berzanji, orang bermarhaban. Nah, sehingga masyarakat Allah, saya tak tahulah. Zaman masa saya di Pondok Pasir Tumbuh dulu, kalau Pondok Pasir Tumbuh dulu, 1 bulan Rabiul Awal cuti. Kenapa meriahnya pondok-pondok dulu 1 bulan Rabiul Awal 1 bulan dicuti kat itu. Di pondok dulu ya cuti gini. Bulan Syaban, pertengahan bulan Syaban, Ramadan, Syawal, lepas tu Rabiul Awal. 1 bulan cuti. Kerana Rabiul Awal ni memang meriah. Orang kampung pakat jemput pelajar pondok, tok pakir pondok, santri pondok. Zanji situ, zanji sini, mokluk situ, mokluk sini. Tapi sekarang ni semakin lama semakin kurang. Jangan kata sebab COVID lah. Sebelum COVID tu dah kurang dah. Dah kurang dah. Nah, kenapa? Kerana adanya tokoh-tokoh masyarakat yang kurang memahami kemaslahatan umat. Walaupun mereka tu kuat mengikut Al-Hafiz Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Padahal
Al-Hafiz Ibn Taymiyah sendiri orang yang kurun ke-6 melihat perbuatan maulid ni memuji. Fa ta'zimu maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ittikhadhuhu musiman qad yaf'aluhu ba'dun nas lahum ajrun 'azimun. La li husni qasdihi wa li ta'zimi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengagungkan hari kelahiran Nabi dan menjadikan itu perayaan bermusim yang terkadang dikerjakan oleh sebahagian manusia, bagi mereka itu pahala yang besar, kata Ibn Taymiyah rahimahullah. Kenapa? Ulama-ulama ni memahami maslahat umat. Pada kurun ke-6 ni manusia ni semakin jauh alaqah hatinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diperlukan orang panggil program-program yang memau kembali ingatan hati umat Nabi ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana satu-satunya apa dipanggil? Makhluk Allah Ta'ala yang paling berjasa besar dengan kita. Kalau dengan ibu bapa saja disuruh bersyukur, anishkurli wali walidayka wa ilayal masir, apatah lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak kerana dia, maka tidak adalah pertemuan kita pada hari ini. Tidak mungkin kita berpakaian, berjubah, berserban, berjanggut, bersongkok, bertutup aurat begitu sekali comel ni. Nah, pasti kita ni tidak mengenal tamadun, adab, akhlak, akidah dan syariat sebagainya. Jasanya sangat besar yang patut kita syukuri dan patut kita kena gemblengkan tenaga kita, para asatizah, para guru, para dai untuk mengembalikan masyarakat ni kepada mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha sedaya mungkin untuk mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana apa yang dibawa datang oleh Nabi kita tak boleh nak tiru semua. Nah, ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang dibawa datang oleh Nabi kamu ambil semampu kamu. Istita'ah semampu kita. Kita tak mungkin nak dapat semua sekali. Nabi ni semayang sampai bekak, hatta tatafattarat hatta tatawarramat qadamahu. Sampai bekak tapak kaki. Kita tak mungkin nak dapat gitulah. Mungkin bekak juga, bekak mata kita tidur. Kita tak mungkin nak. Rasulullah sehari tidak kurang 100 kali bertaubat. Kita tak susah nak dapat. Kita tidak maksum dosa berlambat-lambat ni. Paling kurang kata ulama nak masuk orang innallaha yuhibbut tawwabin. Paling kurang 3 kali pun tak apa dah. Tapi wama lam yaf'alhu wama nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi tegah jangan kita buat semua sekali, jangan. Gitu. Dan tidak ada ayat wama lam yaf'alhu fantahu. Apa yang Nabi kamu tak buat jangan kamu buat, itu tidak ada. Ini yang selalu didongeng-dongengkan, didengung-dengungkan dalam masjid surau. Apa yang Nabi tak buat jangan kita buatlah. Nah, sahabat tak sambut maklum. Tabi'in tak sambut maklum. Imam tak sambut maklum. Soalnya sebagaimana Ustaz Safwan sebut tadi, mereka sama ke terjemahan cinta mereka kepada Rasulullah dengan cinta kita kepada Rasulullah? Tidak sama level. Nah, kita orang semakin hari semakin jauh dengan Nabi, semakin kurang, semakin lemah, semakin dhaif. Maka memerlukan orang panggil program-program yang fresh untuk membangkitkan kembali rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya semua kena pakat-pakat berusaha. Saya tengok ada satu progresif yang sangat bagus lah. Seumpama saudara-saudara kita di negeri hujung sana dekat sini. Nah, setelah lama dah orang panggil tak nak maulud, tak nak. Akhir sekarang dia sambut juga dah maulud. Tapi dalam bentuk dia lah. Nah, dalam bentuk dia. Tapi baguslah maksudnya. Ada dah orang panggil, ada deklarasi puisi cinta Nabi. Nampaknya nak memanglah ulama kita dah buat dah tu sebenarnya, siap dah. Nah, siap dah. Nah, tak perlu dah kita nak bahas ini Nabi buat ke tak buat. Tak perlu dah sebenarnya. Bukan soal Nabi buat ke tak buat. Soal tentatif program tu kalau sudah ada nas syaraknya, selesai. Walaupun nama program tu tidak ada zaman Nabi. Bukan soal hukum dibina di atas nama. Hukum dibina di atas benda yang dinama. Nah, jadi selawat ke Nabi ada dalil. Puji Nabi sunnah takririyah. Jamu makan itu disuruh dalam Quran, wa yut'imuna ta'an wa it'amut ta'am. Banyak dalam hadis Nabi SAW. Semua tentatif ni ada sumbernya dalam agama. Maka digabungkan ihtifal bi maulidin Nabi, tiba-tibanya ada kata tak boleh sebab tak ada zaman Nabi. Ini satu kekeliruan dalam masyarakat. Nah, sehingga sumpama kata maka burger boleh tak? Oh, tak boleh. Tak ada zaman Nabi burger ni. Burger tak ada zaman Nabi. Tapi kalau roti ada. Halal. Daging ada, cili ada. Jadi kalau orang gini susah, lambatlah dia. Orang pergi kedai burger tu boleh makan sebutir lalu puak dalam mulut dia ada. Kena beli roti dulu. Makan roti habis baru dia daging pula. Lambat. Jadi kalau kita ikut cara ulama, kita jaga hak ulama buat dah zaman berzaman ni. Nah, al-adatu muhakkamah. Adat yang baik tu kira jadi hukum.
maka ketahuilah bahawasanya kita mampu untuk mengembalikan balik, memupuk kembali dalam masyarakat kita ni perasaan cinta dan kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekarang ni semakin pudar dengan sebab adanya bagai-bagai orang panggil apa? Ujian-ujian dari segi orang tu, orang ni bercakap gitu gini pun ia juga, dari segi nafsu-nafsu masing-masing masyarakat pun ia juga. Itu saja cukup setakat tu untuk pusingan kedua ni deh. Terakhir ni. Pusingan terakhir. Sebelum lagi. Jadi terima kasih kepada Ustaz Syafaiz atas penjelasan itu dan mengambil kira apa yang disebut tadi di mana rasa cinta itu semakin pudar. Memang terpaksa diakui dan perlu adanya program-program yang lebih progresif untuk membangkitkan semula semangat cinta pada baginda ni. Mungkin Ustaz Sofwan boleh jelaskanlah apa sebenarnya fadilat cinta Rasul yang harus kita kejar dan akan didapati oleh umat yang betul-betul mencintai dan memuji baginda. Silakan. Terima kasih Tuan Moderator. Jadi bersambung pembicaraan kita yang telah sampaikan oleh PU Faiz tadi dan juga Maulana tentang bagaimanakah kita nak kata sekarang ni tentang fadilat ataupun kelebihan apabila kita telah mencintai Rasulullah SAW dengan kita mengadakan majlis maulid, kita mengadakan bacaan berzanji, kita mengadakan bacaan berselawat dan sebagainya. Tentulah fadilat ataupun kelebihan-kelebihan apabila kecintaan kepada Rasulullah itu telah dizahirkan, itu akan menarik rahmat. Bila kita menzahirkan cinta itu maknanya kita telah secara tak langsung masuk dalam yang dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Kita telah masuk dalam ma'ani ataupun maksud, yakni kita telah memuji dan telah mensifatkan kelebihan-kelebihan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tertarik dengan seperti mana yang telah dikatakan oleh Tuan sebentar tadi Tuan Faiz, ya, bagaimana beliau nyatakan banyak sekarang ni orang mendakwa tentang masalah tak boleh kita nak terlalu memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, takut kita jadi taksub pula, berlebih pula. Padahal perkara ni telah dijawab oleh Imam Al-Busairi dalam qasidah burdah yang sini. Da'mad da'athu nasara fi nabihim wal hukmu wahkum ma syi'ta madhan fihi wahtakimi. Tinggalkanlah apa yang didakwa oleh orang Nasrani tentang Tuhan mereka. Maknanya kita tak ikut seperti mana perbuatan orang Nasrani mengagung-agungkan Nabi sampai kita kata dia itu Tuhan. Wahkum bima syi'ta madhan fihi, dan kau hukumkanlah, kau ceritakanlah apa saja yang kau nak, macam mana kau nak express, kau nak luahkan kepada masyarakat ni pujian yang sepatutnya kau lakukan. Wahtakibi, dan kau pegang teguhlah padanya. Sehingga para ulama menyatakan wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin. Kau nisbahkanlah kepada zat Nabi ni apa saja yang kau nak sebut tentang sifat-sifat mulia yang daripada Nabi ni, kau sebutlah, kau sampaikanlah. Kerana baginda Nabi SAW ni adalah makhluk yang dipilih oleh Allah. Segala perbuatan beliau, segala perkataan beliau, segala ahwal beliau, zahiran wa batinan mereka, dia itu adalah tajali, seperti mana kata Tuan Faiz tadi, adalah tajali, adalah tempat mazhar, terbit segala perbuatan Allah, segala tempat yang Allah kasih, yang terpuji, semua ada kat beliau tu. Wasub ila qadrihi ma syi'ta min azami, dan nisbahkanlah pada kebesarannya apa saja yang kau kena daripada kebesaran. Nabi tu memang dah besar dah. Bila tak besar dia pun memang Allah dah besarkan diri dia tu. Jadi apabila kita membuat seperti itu, apabila kita telah menjalankan pujian ataupun selawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentulah madad, pertolongan daripada Allah akan turun. Pertolongan daripada Allah, seperti mana kita tengok amalan-amalan yang dibuat di zaman Turki Osmaniyah, apabila mereka itu ditimpa balak bencana, maka mereka akan mengadakan dua majlis. Yang pertama mereka akan mengadakan khatam Bukhari,
Yang kedua, mereka akan mengkhatamkan 4,444 kali selawat munjiat. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil aqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bi raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kanawati wa nafsi bi kulli ma'lumin lak. Sampai 4,444 kali diamalkan setiap hari sampai terangkat bala tu. Itu fadilat. Fadilat selawat berarti fadilat mencintai Nabi SAW sampai terangkat bala. Tapi kalau kita lihat zaman sekarang ni, kita tak buat begitu. Kita dah, bala yang kita hadapi sekarang ni, kita tak boleh nak tutup mata. Ya, cobaan yang dihadapi oleh manusia sekarang ni, walaupun orang semua dah kena vaksin 90%, tapi kita tengok kes masih merata lagi. Tak boleh kita nak tutup mata dan kita nafikan, kata kita semua dah selamat. Balak, cobaan Allah masih berlaku. Kematian masih meningkat. Maka bagaimanakah cara kita nak menghadapi itu? Kita lupa tentang fadilat cinta rasa, fadilat selawat. Yang ini lepas tu kita syorkan pada pemerintah, pada masjid, surau, selawat. Selawat itu cinta. Cinta itu bila kita zahirkan cinta pada Rasulullah SAW melalui selawat, beribu-ribu kali kita baca, tanpa kita hadkan lagi, tentulah akan turun madat atau pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana perbuatan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu di saat qahtun ataupun kita kata kemarau melanda seluruh kota Madinah. Apa yang dia buat oleh Sayyidina Umar ketika itu, beliau berlari terus pergi kepada makam Nabi SAW, mensembamkan mukanya kepada makam, ya Rasulullah, halaka ummah, binasalah umatmu. Tak sempat lagi habis doa Sayyidina Umar, hujan turun. Masya Allah, Allahu Akbar. Itu fadilat mencintai Nabi, mengasihi Nabi SAW, yang diterjemahkan dalam bentuk selawat, yang diterjemahkan dalam bentuk memuji Nabi, ya, sehingga terangkat segala balak-balak itu. Begitu juga kalau kita tengok salah satu amalan yang diwarisi melalui pengarang Burdah, iaitu Imam Al-Busiri. Imam Al-Busiri sendiri, kalau kita tengok, kenapa kitab Burdah tu nama dia Burdah? Ini dah maklum lah, masyaikh semua dah maklum kenapa nama dia Burdah. Burdah tu ni nama kain ni, kain Burdah ni. Mengikut ceritanya pengarang Burdah ni, Imam Busiri, dia seorang yang lumpuh. Kaki dia lumpuh, tak boleh nak berjalan. Jadi dalam keadaan lumpuh tu dia mengarang. Dia mengarang satu karangan yang sampai sekarang ni dibaca, dia pelusuk merata dunia Islam, menzahirkan kecintaan melalui Burdah yang dikarang. Ini yakni syair yang beliau karang. Beliau karang syair itu memuji-muji Nabi SAW sampai akhirnya dia tertidur. Dah siap tu dia tidur. Dia tidur, dia bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Lalu apa Rasulullah buat? Rasulullah ambil kain Burdah. Kita kata Burdah, ambil kain yang letak ke atas bahu dia ni. Lepas tu dia sapu, dia letak di atas kaki Imam Al-Busiri. Maka keesokan harinya bila Imam Al-Busiri bangkit, tengok kaki dia dah sembuh. Dan di atas kaki beliau ni ada Burdah yang telah diletakkan oleh baginda Nabi SAW dalam mimpi tersebut. Allah. Sehingga dinamakanlah kitab itu kitab Burdah. Maka kalau fadilat, kelebihan membaca, memuji Nabi itu berlaku pada pengarang kitab Burdah itu, daripada keadaan lumpuh, selamat daripada lumpuh, boleh berjalan, balak itu diangkat. Maka apatah lagi kita di akhir zaman ni, kita baca Burdah. Kita baca Burdah makna satu bentuk selawat, ini dia bentuk dalam bentuk madih, bentuk qasidah, memuji baginda Nabi SAW. Apakah tidak akan turunnya madat pertolongan? Dan malam tadi saya hadir satu majlis majlis Maulidur Rasul yang dibuat di pondok di Tumpat, Kelantan. Saya ni ada di Kelantan, Ustaz. Ya, saya pergi di pondok Ahbabul Mustafa, Tuan Ustaz, Tuan Guru Aswad, ya, Abu Aswad. Jadi ketika mereka mendendangkan Burdah tersebut, ya, sampai pada babul jihad, mereka mula-mula satu bait tersebut. Dia kata, wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahul asadu fi ajami hatajumi. Dia ulang-ulang. Waktu dengan pukulannya tu seperti seorang pergi perang.
Habis daripada burdah tu dia pun terangkanlah. Dia kata kami dapat sanad membaca burdah ni daripada almarhum Syekh Muhammad Alwi Maliki, mana beliau menghantar anak muridnya khas ke pondok tersebut untuk dilatih pula pelajar ni membaca kaedah selawat ni. Bila sampai dekat bahagian waman takun bi Rasulullah ni, baca macam ni. Pukul gendang macam ni. Seolah-olah macam betul-betul pergi jihad. Jadi bila kita tengok apa maksud bait syair tersebut. Bait syair memuji Rasulullah ni dalam babul jihad dalam kitab Burdah tu. Saya pun balik saya tengok. Apa maksud ni sampai diulang-ulang. Wa man takun bi Rasulillahi nusratuh. Barang siapa katanya dengan Rasulullah mengharapkan pertolongannya Allah, in talqahul asadu, sekalipun dia bertemu dengan singa, fi ajamiha, di dalam rimba, dalam tempat kandang singa tersebut, tajumi, nescaya singa tersebut akan tunduk kepadanya. Masya Allah. Itu apa maksud dia? Maknanya kalaulah kita dengan barakah, dengan kelebihan fadilat memuji Rasulullah ni, betul-betul turun madad pertolongan, sekiranya kita ni dicampak depan singa tu akan tunduk. Singa tu takkan gigit kita kerana singa tu dikenal dengan Nabi SAW. Allah. Jadi kalau macam tu punya fadilat, membaca qasidah, membaca burdah boleh menarik madad pertolongan daripada Allah, kenapa kita tak buat? Ni masalah kita sekarang ni, kita duk SOP, kita duk jaga itu, jaga ini, tapi kita terlupa kaedah yang telah dipakai berzaman-berzaman oleh para ulama, para masyayikh. Mereka ditimpa bala, timpa cubaan. Kita lihat bagaimana yang berlaku di Surabaya pada ketika penjajahan Belanda. Kota Surabaya ni ketika itu pihak Belanda datang balik, dia nak tawan. Jadi Surabaya ni satu daerah yang tak nak menyerah. Maka para ulama, tok-tok guru ketika itu menyuruh membaca sebanyak-banyaknya selawat munjiat. Baca Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin halu bil uqad, terungkai segala ikatan, wa tanfariju bil qurab, terangkat segala cubaan dan balak. Tapi kita tak buat. Bila kita tak buat, kita tak nampak kelebihan fadilat. Kata moderator, apa patut kita buat ni? Kita patut mencontohi amalan-amalan yang telah diamalkan oleh ulama Nusantara kita ini, ulama-ulama pada zaman Uthmaniyah dulu, pada ulama-ulama kita dahulu. Apa yang mereka buat? Mereka berselawat sampai terangkat bala. Alhamdulillah sekarang ni kita tengok, kita baca Yasin, kita buat amalan sembahyang hajat, tapi ada satu lagi saya tengok kekurangan ni, kita tak perhatikan tentang fadilat selawat. Tak perhatikan betul selawat, kerana selawat ini berbeza dengan zikir yang lain. Kerana selawat ni walaupun kita baca dalam keadaan kita ni lara, kita baca dalam keadaan kita ni lalai, tapi kerana selawat, kebesaran selawat itu diterima semua. Berbeza dengan zikrullah. Kalau kita tak hadir hati, kesan tu tak dapat. Tapi selawat tak seperti itu. Jaminan daripada Nabi SAW sendiri. Barang siapa berselawat akan diangkat bala ni. Diturunkan ma'unah, pertolongan, madad dan bermacam-macam lagi akan dapat pada individu, masyarakat ataupun negara. Wallahu'alam, mudah-mudahan sedikit apa perkongsian ni dapat kita ketengahkan tentang kecintaan pada Nabi ni sampai tahap fadilat itu terangkat bala dan menurunkan segala rahmat daripada Allah ke seluruh masyarakat kita pada masa ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Sofwan atas penjelasan fadilat itu dan yang boleh dikecapi oleh kita sebagai individu lah. Dan untuk mengembangkan soalan itu, kita nak tanya kepada Tuan Maulana Wan Tahir, di mana yang ini berkait dengan kepimpinan dan juga negara lah. Di mana kita tahu tak lama lagi misalnya ada PRN Melaka, dan lepas tu akan hadir pula PRU 15. Yang mana sebelum ni kita cuma dengar pemimpin kita cuma melaungkan mengangkat hak-hak orang-orang Melayu, mengangkat pelbagai persatuan, tapi jarang kita dengar ada pemimpin-pemimpin yang cuba mengangkat bahawa Islam benar-benar akan dimartabatkan di bumi Malaysia ini menerusi kerajaan. Kita tak pernah dengar daripada pemimpin itu. Jadi apakah fadilatnya jika pemimpin sebegitu dilantik dalam PRU atau PRN? Silakan. Mikrofon.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi berkaitan dengan persoalan ini. Jadi dalam Al-Quran sendiri Allah SWT sebut tentang Allah SWT nak jadikan khalifah di muka bumi. Tahu manusia ni sebagai khalifah. Bila kita kata sebut bagian khalifah ni, sudah tentulah dia ada tugasan dia untuk memimpin. Khalifah ni sebagai pemimpin. Jadi apa yang nak pimpin, sudah tentulah dia ni makhluk Allah. Jadi bila makhluk Allah, sudah tu kepimpinan yang nak bawa tu adalah pimpinan undang-undang Allah SWT lah. Jadi undang-undang Allah SWT ni kita dapat tahu melalui baginda Nabi SAW. Nabi yang menunjukkan kepada kita bagaimana nak pimpin umat ini. Jadi sebab itu bila kita tengok bagaimanakah Nabi dalam 23 tahun, Nabi telah pimpin para sahabat. Dan Alhamdulillah Nabi telah menjadikan para sahabat orang yang paling berjaya sekali dalam taqwa dia kepada Allah SWT dan khidmat daripada masyarakat. Jadi bila kita tengok, kalau kepimpinan yang kita nak adalah kepimpinan yang membawa kepada perintah Allah SWT. Kenapa? Hukum Allah SWT khalifah untuk seluruh umat manusia. Islam ni datang bawa rahmat. Sebab itulah Allah SWT sebut وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ kepada baginda Nabi SAW. Iaitu tidaklah kami utuskan kamu hai Muhammad melainkan rahmat pada seluruh umat. Jadi seluruh alam. Nabi ni sebagai rahmat. Jadi kalau kita nak pemimpin yang bawa kepada rahmat seluruh alam. Bagaimana rahmat tu akan dicapai? Adakah membawakan cara-cara yang Allah SWT tidak sukai? Sudah tentu tidak. Rahmat tadi dapat dicapai iaitu membawa perintah-perintah Allah SWT. Sebab itu Nabi ni bila Nabi bawa rahmat kepada umat, Nabi bawa apa? Perintah Allah. Segala perintah Allah tu Nabi bawa, Nabi applykan kepada umat. Maka di situ ada rahmat Allah SWT. Bukan maksud rahmatan lil alamin ni maksudnya kita buat kasih sayang pada orang, kemudian kita abaikan mereka, jauhkan mereka daripada agama. Yang penting mereka dapat hak asasi. Maksud asasi ni apa dia? Keinginan nafsu dapat ditunaikan. Itu sebenarnya bukan hak asasi. Hari ni ramai orang menyebutkan makna hak asasi. Kalau orang jadi pemimpin, maka dia akan fikirkan bagaimana nak selesaikan hak asasi manusia tadi. Hak asasi manusia sebenarnya, hak asasi manusia ni sebenarnya membawa manusia kepada Allah SWT. Itu hak asasi dia. Menjadi asas kepada manusia ni untuk mengenali Tuhan dia dan mengamalkan segala perintah Tuhan dia. Maka dia akan jadi manusia yang sebenar. Kalau dia tidak, asas dia tidak tunduk kepada perintah Allah, maka dia akan bawa perangai kebinatangan. Sama ada perangai singa ataupun perangai harimau. Dia akan, bila lapar, dia habis tekam orang, kemudian dia biarkan. Ataupun perangai lain, perangai helang, sabar dia. Ada perangai, macam-macam perangai binatang yang akan datang. Yang mana Allah SWT sebut dalam Al-Quran. Kalau mereka tidak menggunakan hati, telinga, mata mereka dengan betul, maka mereka ni akan sama seperti binatang. Ulaika kal an'am, sama seperti binatang. Sebab itu pemerintahan yang macam mana kita nak? Kalau kita nak pilih pemerintah yang bawa, yang dahulukan agama. Sebab apa? Kalau dia tak dahulukan agama, undang-undang apa yang nak bawa? Peraturan apa yang nak bawa? Adakah peraturan yang dibikin tentang peraturan hak asasi manusia yang orang faham sekarang ni? Maksudnya, hak saya lah pasal saya suka sama lelaki. Itu hak saya. Kalau perempuan pula, hak saya lah kalau saya suka sama perempuan. Itu bukan hak. Kalau kita kata, hak, kalau gitu, seorang boleh cakap lah, saya suka sama adik kamu. Hak saya lah, ikut saya lah, saya nak zina. Ataupun, kita pun ambil je pisau, kita pergi bunuh orang. Bila orang tanya, kenapa? Hak saya lah, dah keinginan saya nak bunuh orang tu. Jadi kalau ikut selera keinginan masing-masing atas nama hak asasi akan rosak dia. Sebab itu kita perlukan undang-undang peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dan Allah SWT ada sebut dalam Al-Quran, وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Selagi mana dalam satu kampung, satu negeri tadi, ada orang yang mana dia cuba untuk memperbaiki masyarakat dia, memperbetulkan keadaan masyarakat dia, bawa mereka kembali pada
kepada Allah SWT, bawa kepada perintah Allah, bawa kepada sunnah baginda Nabi SAW, bawa kepada landasan agama yang betul, maka di situ Allah SWT tidak akan turunkan azab. Tapi kalau tidak ada orang yang bawa kepada islah ni, maka kita bimbang akan azab Allah SWT yang datang. Begitu juga Allah SWT telah buktikan daripada terdahulu lagi, zaman-zaman dahulu, seperti kaum Ad telah berlaku. Mereka rasa mereka ada kekuatan yang hebat, mereka ada kerajaan yang hebat, maka mereka apa dia? Mereka pun cabar. Man huwa asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat daripada kami? Allah SWT hantar ribut, dia habis. Habis cerita. Jadi takkan kita nak jadi macam tu. Sekarang ni tengok, kita telah belakangkan hukum Allah, kita belakangkan agama, dahulukan kehendak-hendak nafsu syahwat, maka hari ni kita pun dipening kepala kata banjir akan datang. Maka kita pun duk bersyubuk, fikir bagaimana nak elak banjir ni. Kita tak fikir pun bagaimana kita nak bawa manusia ni kepada tawajud kepada Allah. Sama dengan kaum Ad. Sama dengan kaum Samud. Kaum Ad, kaum Samud ni macam mana? Bila dia tengok kaum Ad dulu, kaum Ad ni, dia apa? Dia Allah SWT hancurkan dengan apa? Dengan ribut. Kaum Nabi Nuh, Allah SWT hancurkan dengan apa? Dengan ombak. Makna dengan banjir yang besar. Maka kaum Samud dia fikir macam mana? Oh, kalau gitu kita buat rumah dalam gunung. Kita buat rumah dalam gunung. Gunung tinggi. Kemudian semua tutup. Kemudian angin pun tak boleh nak masuk dah. Apa ribut? Kita selamat dalam ni. Jadi dia fikir dia boleh selamatkan diri daripada apa? Kaum Nabi Nuh dulu. Kaum Nabi Nuh. Azab ya Allah SWT turun kepada kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh ni pula antara bala yang berlaku pada mereka, mereka percaya pada majoriti kaum Nabi Nuh. Sebab apa yang ikut Nabi Nuh majoriti saja. Majoriti tak ikut. Majoriti kata oh tak percaya apa semua. Nabi Nuh dah puas dah 950 tahun buat dakwah kepada kaum dia, buat tak peduli je. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi fala bi satihim alfasnatin illa 50 'ama. 950 tahun duduk bersama kaum. Yang ikut hanya 83-85 orang. Baki tu bagaimana? Baki semua ingkar. Dan sekali dengan apa, dia orang mempermainkan, kan, meremeh-remehkan pengikut Nabi Nuh. Alah orang miskin lah, orang lemah lah, apa minoriti lah. Lepas tu Allah SWT perintahkan pada Nabi Nuh, buat satu kapal dekat atas gunung. Dia orang sampai ancam Nabi Nuh. Oh, ejek-ejek Nabi Nuh. Fa'atina bima ta'ayina in kunta minas sadiqin. Kalau kau betul apa yang kamu janjikan, kata azab Allah datang. Baiklah, bagi kepada kami. Tunjukkan kami azab. Tak ada pun. Sekali Allah SWT perintah Nabi Nuh dah tak tahu apa. Nabi Nuh kata, ya Allah, mereka nak juga. Allah perintahkan, wahai Nuh, kau buat batu dekat atas. Dia pergi ejek juga. Sampailah satu ketika apa dia, walaupun majoriti tak taat pada perintah Allah, tak ikut Nabi Nuh, majoriti saja yang ikut Allah SWT telah selamatkan majoriti. Bah tadi, yang ada duduk dalam bahtera selamat. Kemudian datang kaum Ad. Kaum Ad pula kata bahawasanya kami hebat, kami ada kuasa, kami boleh buat segala-galanya. Tak kisahlah kamu nak panggil saya Dajjal tu, panggil lah. Tak kisahlah kamu nak panggil apa kat saya, panggil lah. Saya ada kuasa, saya boleh buat. Jadi perkataan macam ni, perkataan yang pernah diungkap oleh kaum Ad. Apakah perkataan ni? Man huwa asyaddu minna quwwah. Allah SWT rakamkan dalam Al-Quran. Siapa yang lebih hebat daripada kamu? Kamu nak cakap apa kau? Main lawan dengan kami. Jadi apa dia? Allah SWT fa arsalna 'alaihim rihan sarsara. Allah hantar ribut taufan, habis. Dengan ribut taufan je Allah SWT boleh hancur. Tapi kaum Samud bila datang selepas tu, dia bukan fikir nak taat pada perintah Allah ataupun bawa manusia dekat pada Allah SWT balik. Dia fikir kaum Nabi Nuh Allah SWT hancurkan dengan banjir. Kaum Ad Allah SWT hancurkan dengan apa dia? Dengan angin kencang. Jadi kami nak buat apa? Kami buat satu tempat duduk dekat dalam gunung. Jadi angin kencang pun tak boleh masuk. InsyaAllah banjir pun selamat. Dan sekali Allah apa? Allah hantar. Fa'akadathum as-sayha. Allah hantar apa dia? Suruh pekikan saja. Habis. Mati. Jadi kita pada hari ni,
kita nak ke khalifah yang mana dia hanya fikirkan kita untuk selamat daripada azab tadi, tapi dia tak nak bawa kita kepada Allah SWT. Sedangkan yang mendatangkan azab itu Allah. Segala perkara yang berlaku dalam dunia ni semuanya berlaku dengan izin Allah SWT. Tanpa izin Allah SWT tidak akan berlaku. Sebab itu bila kita tengok hari ni, adakah kita nak pemimpin yang ajar kita selok belok untuk jauh untuk mengelak daripada azab Allah, tapi jauhkan diri kita daripada Allah SWT, masih lagi kita buat maksiat pada Allah dibiarkan. Masih lagi Arab berluasa dibiarkan, perzinamaan dibiarkan, LGBT dibiarkan, antara sahabat manusia manusia dibiarkan. Kemudian tak kira rasuah ke apa sahaja masalah-masalah yang mendatangkan kemurkaan Allah SWT. Adakah kita nak orang yang macam ni? Adakah kita menganggap bahawasanya cerita-cerita dalam Al-Quran itu adalah satu cerita yang dongeng? Tidak. Allah SWT sebut faja'alnaha nakatan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Cerita yang dalam Quran ni kami ceritakan supaya orang-orang yang selepas kamu nanti semua akan dapat ambil pedoman. Semua ambil teladan daripada cerita tadi. Jadi cerita tadi, kalaulah pemimpin kita tahu, maka pemimpin kita akan bersiap sedia bawa kita dekat pada Allah SWT. Tambah lagi dengan Islam di Malaysia ni adalah Islam agama persekutuan. Jadi sudah tentulah kita nak pemimpin yang bawa kepada agama persekutuan. Sudah tentulah pemimpin kita orang yang beriman. Orang yang beriman dia tahu sesuatu perkara semua datang daripada Allah SWT, mana mungkin datang daripada yang lain. Ya, wa makaru makarallah. Orang-orang yang zalim di muka bumi ni mereka buat perancangan mereka. Tapi Allah ada perancangan juga. Takkan kita nak masukkan diri kita dalam perancangan mereka, bukan dalam perancangan Allah. Bagaimana kita nak masukkan diri kita dalam perancangan Allah? Kita bawa segala perintah Allah SWT dalam diri kita, bawa segala sunnah baginda Nabi SAW. Ada kehidupan para sahabat sebagai contoh dalam kehidupan kita. Kehidupan begitu juga contoh-contoh para awliya yang terdahulu. Begitu juga contoh pada pemimpin-pemimpin agama kita yang terdahulu. Bawa, ambil. Kita jangan ambil contoh pemimpin-pemimpin barat ataupun pemimpin yang rosak akidah mereka. Kita tahu kejayaan mana yang mereka nak bawa pada kita. Sebab itu, apa kepentingan yang akan datang, apa yang kita nak, kalau boleh kita nak tengok keinginan mereka dalam melaksanakan agama. Kita nak mereka ni supaya bawa kita ni kepada apa? Kepada ketaatan pada perintah Allah. Selesaikan masalah kita dalam agama, bukan di luar kotak agama. Kenapa? Kita dan mereka adalah orang yang beriman. Kita tahu semua datang daripada Allah dan kita tahu Tuhan adalah satu. Jadi Allah SWT itu yang penyelesai segala masalah. Jadi tak heran kalau kita tengok seorang sahabat bila datang pada Nabi SAW, ada masalah, Nabi suruh solat. Ada masalah, Nabi suruh baca Quran. Ada masalah, Nabi suruh berdoa. Ada masalah, Nabi suruh berdoa. Ada masalah juga sahabat tadi, Nabi suruh ikhtiar juga dengan bekam. Ada masalah juga, ada sakit juga, Nabi suruh ikhtiar dengan maju. Jadi berbagai-bagai sahabat yang Nabi ajar. Jadi kita tengok mana kalau kita tahulah dalam agama kita sebenarnya ada resolusi semua. Dan bila kita ambil masalah yang daripada yang lain, maka kita bimbanglah. Apa yang pemimpin kita ni nak bawa kita ke tahun nanti. Ke hadapan lah. Bimbang pada generasi yang akan datang. Jadi insya-Allah dalam masa yang singkat kita tak dapat nak cerita lah ciri-ciri pemimpin tu bagaimana dan sebagainya. Mungkin dia ada sesi satu lagi sebelum PRU ataupun PRN ni, maka kita kena perlu ada satu muzakarah khas bersama kita kena luaskan ataupun kita kena sebarkan ciri-ciri pemimpin. Kalau orang nak pimpin, kita kena orang yang macam ni. Yang pertama macam ni, kedua macam ni. Supaya yang orang yang nak mengundi ni dia tahu. Oh, pemimpin macam ni yang boleh bawa kita. Kalau tidak, dia hanya mencerita, oh kalau kamu ni, kamu akan dapat bantuan ini. Dan sekali, semua yang kami cerita ni bukan tetap cuti. Habis kita kena tipu lagi. Ya Allah. Jadi perlu bagi saya lah insya-Allah, dan itu saya rasa satu yang lain perlu kita ada satu muzakarah khas
letakkan ciri-ciri sebelum ada PRN dan PRU ni, kita viralkan kan, bagi tahu pada semua orang kita nak kalau boleh pemimpin-pemimpin macam ni, insya-Allah, yang boleh bawa kita ke arah keselamatan bukan saja di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Maulana, dan kita pun sebenarnya dah sampai ke penghujung program. Baik. Jadi untuk kesimpulan cinta pada Rasulullah asas iman ini, kita nak serahkan kepada para panel. Mungkin seminit 2 minit kita mulakan dengan Ustaz Faiz. Ustaz Faiz mungkin boleh huraikan seminit 2 minit tentang kesimpulan kita, silakan. Ustaz Faiz ada ke? Kalau Ustaz Faiz nampaknya tak ada, mungkin kita boleh mulakan dengan Ustaz Sofan dulu, silakan Ustaz. Baik, kesimpulan. Ya, Terima kasih kesimpulan. kepada Tuan Moderator. Jadi kita dah sampai pada penghujung program kita ni. Pada semua para penonton, alhamdulillah kita telah mendengar banyak input-input yang baik daripada semua ustaz-ustaz kita yang dalam program ini. Jadi kesimpulannya yang dapat saya simpulkan pada malam ni, kalau kita nak hidup kita berubah, kalau kita nakkan keselamatan di dunia dan di akhirat ini, benar-benar kita terjamin, kerana ini yang kita cari. Kerana manusia ni dia tidak cari lain melainkan keamanan, security. Sedangkan iman itu datang daripada kata-kata aman. Aman yu'min imanan. Aman security. Keselamatan yang kita cari itu hanyalah ada pada Allah dan Rasul. Keselamatan, kebahagiaan yang kita cari ini dalam dunia yang fana ni takkan mungkin dapat kita kecapi melainkan apabila kita telah mengabdikan diri kita ini bersungguh-sungguh pada Allah dengan cara kita mengikuti jejak langkah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kata Imam Al-Qushayri, aturuku ilallah masdudatun illa man iktafa athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Segala jalan menuju kepada Allah itu tertutup. Cubalah jalan macam mana pun kita nak mengabdi diri, nak sampai pada Allah ni takkan sampai. Kecuali man iktafa, mereka yang telah mengikuti, iktafa, mencontohi athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akan kesan-kesan jejak langkah yang telah dilalui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, marilah kita sama-sama jangan lupa mengamalkan selawat-selawat yang telah diijazah guru-guru kita, membacakan dia dengan banyak lagi dan bersungguh-sungguh lagi, kerana itulah peluang untuk kita mendapatkan madat dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih tuan. Bagaimana Ustaz Faiz, masih ada ke atau tak ada lagi? Kalau tak ada, kita proceed dengan Tuan Maulana lah. Silakan. Jadi alhamdulillah sebagai khulasah pada malam ni, masya-Allah Ustaz Sofan tadi masya-Allah dah bagi tu khulasah yang sangat padat lah. Hakikatnya kita kembali pada Allah dan juga pada Rasulnya, insya-Allah akan selesai segala masalah. Yang kita tahu masalah ni tak lain, tak bukan, semua datang daripada Allah untuk uji kita, sama ada kita nak kembali pada Allah ataupun kita nak kembali kepada asbab selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada apa yang berlaku pada hari ini, mungkin kurang tawajuh kita, kurang doa kita pada Allah, kurang tawajuh kita pada Allah, kurang selawat kita pada Nabi, kurang kita ikut sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, dan kurang kita sampaikan kepada masyarakat tentang kepentingan agama dan kepentingan tawajuh kembali pada agama. Sebab itu hari ini kita lihat masyarakat jauh. Begitu juga sempena dengan bulan Rabiul Awal, Maulid Nabi, kita kena perlu cerita juga. Sebab apa orang dahulu dia buat cerita terutama pada bulan Rabiul Awal, supaya satu tarikh kita tahu, tarikh kelahiran. Kemudian waktu tu dah cerita tentang bagaimana Nabi, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah apakah mesej yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Diceritakan kepada anak cucu. Sebab itu kita kena azam untuk kita hidupkan balik cerita-cerita tentang Nabi dan sahabat di rumah kita, dan begitu juga kita amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahulah iman kita tidak berlaku suatu perkara dalam dunia ini melainkan izin Allah,
kembalilah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itulah cara kita. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan pada para sahabat dan semua, bila ada satu masalah, terus Nabi beritahu ittaqullah. Kalau seorang ittaqillah. Jadi tahulah bahawasanya kita kena bertakwa pada Allah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan keluarkan jalan permasalahan untuk dia, insya-Allah. Jadi wallahu a'lam, sedikit kesimpulan daripada saya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala punya kita semua dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita asbab kebaikan untuk ummah, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, dan 1 minit, 2 minit dan daripada panel terakhir, Ustaz Faiz silakan. Minta maaf banyak. Pergi bilik air kejap. Jadi kesimpulannya, alhamdulillah cukup baik input-input yang diberikan oleh para panel kita. Banyak saya menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat daripada Maulana Wan Tahir Al-Fadil, Tuan Guru Ustaz Safwan. Jadi kesimpulannya sebagaimana ini disebut oleh Maulana tadi, kembali kepada Allah dan Rasul. Fa in tanaza'tum min syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Bila kita bersengketa ataupun berkhilaf dalam satu perkara, kembali kepada Allah dan Rasul. Itu kembali kepada Allah dan Rasul dengan cara yang benar. Bukan hanya berslogan dengan slogan Al-Quran dan Sunnah semata-mata di lidah kita, tapi hakikatnya jauh perbuatan kita kembali kepada Allah dan Rasul. Quran dan Sunnah itu tidak kena dengan jalanannya, maka itu menyebabkan kita tidak sampai kepada apa yang sebenar-benarnya diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendeknya beginilah. Kesimpulannya, Islam ni ajaran yang mengkedepankan keamanan. Sebelum berbicara tentang keimanan, kesejahteraan sebelum berbicara tentang keislaman, dan kemanusiaan sebelum daripada berbicara tentang keagamaan. Karena itulah kata ulama, al-amnu muqaddamu 'alal imani was-salamatu muqaddamu 'alal islami wal insanu qabla tadayyuni. Keamanan didahulukan daripada bicara tentang keimanan, kesejahteraan didahulukan daripada keislaman, dan kemanusiaan itu didahulukan daripada bicara tentang soal keagamaan. Sebagaimana Nabi SAW bila masuk bulan yang baru atau tahun yang baru, didoakan Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wa bis salamati wal islam. Tidak katakan wabil imani wal amni wabil islami was salamati, tapi bil amni wal iman was salamati wal islam. Ini karena tidak mungkin tanah air kita ni, kalau kita tidak jaga dengan baik, kita mampu menjaga iman dan menegakkan Islam. Maka kerana itulah, walau bagaimana sekalipun kita berselisih pendapat dalam beberapa perkara, dalam beberapa isu, tapi tetaplah kita kena menjaga keharmonian, menjaga keamanan, jangan sampai terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang hulu, yang melampau. Nampaknya kita sebenarnya ada gangguan line daripada pihak. Kita nampak ada gangguan line, mungkin gangguan ada terputus di sana. Baiklah, nampaknya kita dah boleh untuk akhiri program bagi cinta pada Rasulullah ini, dan pihak Perbincangan Rakyat Demi Melayu ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada para panel, Ustaz Sofan, Maulana Wan Muhammad Tahir dan juga Ustaz Syed Faiz Al-Idrus kerana sudi meluangkan masa pada malam ini untuk berbicara tentang topik bagaimana cara-cara untuk mencintai baginda. Dan kita pun dah sampai ke hujung program dan diminta untuk para panel tidak